Saya duduk bercadang Zawiyah ni, sementara dalam proses buat tu akan khatam dulu Dalailul Khairat ni 40 kali. Sambil-sambil ni khatam kat sini lah. Sama ada seorang-seorang ke, buat jemaah ke, 40 kali khatam sambil-sambil duduk berdiri apa ni Zawiyah ni, insya-Allah. Berkat Dalail, insya-Allah. Baik. Kita sambung pada bait yang ke berapa ni? 77. Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jadi alim perlu tegas dalam majlisnya. Waktu para guru kita tegas kan? Dalam majlis, handset ditutup, tidak di tidak sibuk dengan perkara yang lain ketika tersebut. Dalam majlis jangan pegang tasbih, duk berzikir. Itu semua mengganggu majlis. Sebab tu seorang Habib, tak ingat saya Habib mana, Habib besar jugalah, Habib Salim kalau tak silap. Ustaz Zul pernah cerita ada seorang duk zikir dalam majlis, saya sambil dia duk mengajar, kemudian kawan ni duk pegang tasbih, duk tarik tasbih. Ramai kita tengok orang macam tu. Maka kata Syekh, kami ni lalai ke sekarang ni sampai kamu kena zikir ni? Awak lalai kah kami ni sampai kamu nak kena pegang tasbih zikir? Dia kata sampai macam tu sekali. Marah kan? Dia marah kalau keadaan macam tu, sibuk dengan nak buat benda-benda yang lain selain daripada mendengar dars pada waktu tersebut. Baik. Jadi alim perlu tegas dalam majlisnya agar majlisnya tidak jadi huru-hara. Orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni, ikut suka mereka. Jadi teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Jadi kalau tak dengar juga nasihat, sebaiknya balik rumah saja. Baik siapa yang balik ni? Imam guru, imam murid tadi balik. Kedua-duanya boleh faham dengan dua-dua rampang. Serampang dua mata lah ni. Jadi maksudnya kalau kata guru pun nak balik pun tak ada masalah sebab murid tadi tak dengar cakap, ataupun murid tadi yang sepatutnya balik dan kemudian tidak datang lagi. Kerana apa? Kerana tidak dengar nasihat. Adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Ini adab alim dengan para muridnya. Jadi jangan kira masa dengan anak murid kita. Jadi jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Syekh Murabit Al-Hajj diceritakan bahawa beliau pernah menyebut, tanyalah bila pun kamu nak tanya soalan kepada aku, hatta ketika aku tidur sekalipun. Mai gerak aku dekat kemah aku tu, dia kan dia duduk dalam kemah dulu. Mai gerak aku dekat kemah aku tu, aku akan bangun dan kalau ni aku akan jawab soalan yang ditanya oleh kamu. Yang macam tu sekali. Tapi murid pun kena reti jugalah. Walaupun Tok Guru memang bagi masa dia suruh ke anak murid pun kena reti juga waktu Tok Guru tu. Dan waktu Tok Guru rehat, waktu Tok Guru dalam keadaan lapar, waktu Tok Guru dalam keadaan yang marah dan sebagainya. Jangan duk bertanya soalan waktu tu. Jadi kena sembok kan. Lepas tu jangan beberapa benda yang jangan ditanya pada waktu tersebut ketika halnya tidak tengok dalam keadaan yang baik. Kerana guru juga manusia. Dia juga ada halnya sendiri. Dan dia pun ada masalah macam kita juga. Malah lebih daripada tu lagi. Maka jangan kita beratkan lagi dia dengan masalah-masalah lain. Lepas tu bila kita kena marah, kita kata, apa Tok Guru tu pun nak marah. Tak sepatutnya. Dan kita tak kena pada waktu tersebut dan kena marah, lepas tu kita pula celah guru kita pada waktu tersebut. Jadi sebab tu kena jaga adab-adab kita tersebut dengan guru kita. Ya, walaupun guru ni kerana ni adab dia. Adab dia dengan murid, dia tak berkira. Nanti adab murid pula dengan guru, dia pula kena perhati. Jangan tak kira masa. Saya dulu masa di Mesir pernah cerita lah pasal Syekh Murabit Al-Hajj ni. Ada seorang kawan kita ni, dia betul sikit. Tengah duduk tidur mega. Ustaz, tanya soalan boleh tak? Kata, anda tengah tidur ni. Allah, esok kita sembang ni. Takkan Ustaz kata waktu Syekh Murabit Al-Hajj kan dia tidur. Aduh kata dia ni. Bangkit duduk juga lah kita pun. Nak spot kesian. Tu kadang kena reti juga lah kita pun. Tu kadang-kadang Tok Guru ni
Sampai kena letak jadual depan rumah. Sebab kadang-kadang ramai yang tak faham. Betul tak? Tok Guru Haji Saleh letak kena letak terpaksa letak waktu bila nak kena melawat. Kenapa Tok Guru kena letak macam tu? Sebab ramai yang tak erti. Dia main ikut suka dia. Dia buat macam rumah dia. Lepas tu kalau Tok Guru tak layan, marah Tok Guru pula dah. Kami main joh-joh Tok Guru tak layan. Ikut suka dia. Rumah dia. Nah? Sampai macam tu. Tok Guru Haji lah Lubuk Tapah. Kami duduk dengan dia, saya duduk mengaji dengan dia dulu sekejap. Tengok macam mana suasana dan keadaan orang main lawat dia. Tak kira masa. Kadang-kadang pagi esok tu waktu Tok Guru mengajak, pukul tengah duduk mengajak Tok Guru tertidur. Orang tua tidur. Lepas tu jaga balik. Kata semalam ada orang mari ni, tapi pukul 3 pagi baru balik. Oh dia. Sembang dengan Tok Guru sampai pukul 3 pagi. Sampai tak erti-erti. Tu ada agak jenis tu. Jenis ayat teh 4 kali dah. Tak faham-faham. Dia kena buat macam dengan Syekh di Mesir juga rumahnya. Syekh Said. Ustaz Hero pernah cerita dekat saya. Dia kata, Syekh Said dia kena masa dia balik Mekah. Ustaz Hero pergi lawat. Ajarlah kawan-kawan Arab ni pakat pergi lawat Syekh di rumah. Pergi lepas asak. Sampai asak di sana, Syekh ni kerja dia menulis. Syekh Said ni dia kalau tak ada apa dia akan menulis. Dia tengok maktutat, lepas tu duduk catat. Lepas tu type. Jadi bila sampai tu, Syekh jamu teh. Ahlan wa sahlan. Jamu teh. Jamu Syekh pun sembang. Hanya macam mana, sihat apa semua kali. 5 minit sembang. Berhenti. Buat kerja dia balik. Yang ni pun ni duduk tengah rencak sembang tadi. Senyap semua. Syekh tulis balik kitab dia. Dia tulis 10 minit. Tulis. Berhenti. Sembang balik. Sembang 5 minit. Berhenti lagi. Tulis balik. Dia akan kerja dia. Sampai maghrib. Lepas maghrib, macam tu juga keadaan. Ada makan kat sikit. Makan. Lepas maghrib tu, macam tu juga. Sembang 5 minit, menulis 10 minit. Sembang 5 minit, menulis 10 minit, sampai isyak. Masuk isyak, jamu teh, last sekali. Lepas tu Syekh Said kata apa? Makan dah, minum teh pun dah, baliklah. Umur pergi. Saya kata, tu dia. Kalau orang Melayu kena halau macam ni, pakai tak medah rumah dia. Kadang-kadang kena macam tu. Terpaksa. Kalau tidak tak balik, sampai isyak tak balik lagi tu. Syekh tak pergi balik lah. Syekh suruh tunggu dulu. Akhirnya sampai Syekh halau. Saya kata cukup dah makan, habis dah. Tu orang Arab dia punya apa ni, dia pun akan baca doa sebelum balik tu kan. Dia kata apa ni? Akalat ta'amakumul abrar wa sallat alaikum malaikatul akhyar illa Jibril. Nah. Ba'da syai. Selepas syai baru malaikat Jibril akan selawat. Kan doa tu kan, akalat ta'amakumul abrar. Telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang baik-baik. Wa sallat alaikum malaikatul akhyar, dan berselawat kepada kamu para malaikat yang terpilih. Illa Jibril. Kalau tak jemu syai lagi. Ba'da syai. Pas syai Jibril akan sambung selawat tu. Buat lawak lah. Jadi apa ni, takkan nak kena Tok Guru buat macam tu. Ada kita di Mesir pun sama juga. Ada 3 orang anak murid kita yang jenis tu. Lepas tu saya jarang nak terima kalau dia nak main, banyak je alasan. Sampai Tok Guru cari alasan. Kenapa tak mau terima dia main? Sebab tak erti nak berhenti. Kita dah tak larat ni, dia sambung lagi. Yang kita dah tanya soalan lain pula dah. Kok lah dia nak erti tengok. Oh, Tok Guru letih dah ni. Lepas tu kita ni kena erti. Faham? Antara tujuan mengaji adalah bagi erti. Erti dengan perasaan orang. Erti nak pergi waktu bila. Lepas tu kena erti semua tu. Ya. Tengok. Perlu sembang yang perlu. Kalau kita buat macam tu, tuan rumah tu senang nak terima kita bila-bila masa. Sungguh. Wallahi. Lepas tu jangan pergi rumah guru nak duduk lama, kita kata nak ambil banyak faedah dengan dia. Tak, akhirnya pergi sekali tu je. Dan Tok Guru nak terima sekali tu saja. Tapi kalau kita cerdik, kita pergi sat je. Pergi duduk dah, kami minta izin dulu. Sekarang nak ambil barakah dengan Tok Guru je. Saya balik. Nanti kali lagi, boleh tak saya nak main rumah? Oh, ini orang bagus ni. Roti adab, roti akhlak, main lagi. Dan akhirnya boleh duduk lama dengan Tok Guru, jadi kawan dengan Tok Guru lepas tu. Itu cara dia. Bukan pi sekali tu hentam sampai 3-4 jam. Kecuali Tok Guru tu yang semangat layan sampai 3-4 jam. Tu tak apa. Tapi kalau nampak Tok Guru pun tadi dah mula, dah belakang tu dah sembang pun dah lain dah. Lain bukan apa? Tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, Tok Guru diam lebih lama daripada jawab. Dia kena faham lah. Dia kira, oh mungkin Tok Guru sedang main ahwal dia kot. Orang tak cerdik kan. Ya, payah juga jenis tu pun. Lepas tu dia kena reti dalam bab-bab tu. Kalau kita reti, insya-Allah semua orang sayang kita.
Mai bila-bila masa pun orang tunggu. Orang kata dia ni bagus, akhlaknya baik. Nak datang tu dia ni datang dengan akhlak. Jangan datang saja. Bawa mai lah, mangga ke, gajah duduk ke, BHS ke, kecubung ke. Ini mai ayat liok. Oh, tak buat apa tu, tak faham. Dah. Tak gua pun ustaz pun duk harap benda tu pun kan. Bila orang tua-tua dulu dia cukup jaga benda-benda macam tu. Nak pergi rumah orang berhenti juga beli kopi gula. Tak beli banyak pun, kopi dengan gula mesti beli punya. Lah kali rumah tok guru penuh kopi dengan gula. Beda buat apa? Beda nak jamu orang pula mai lepas tu. Ada orang ni buat mai. Kopi gula. Biskut Mary. Itu banyak kan. Orang tua-tua dia cukup jaga bab benda macam tu. Adat-adat macam tu bukan senang. Kalau tak mengaji takkan buat macam tu. Kecuali tak dan. Ada orang yang tak dan. Tak ada tempat nak berhenti lah. Terus mai terodong rumah tok guru. Itu lain kira lah kan. Baik. Tak mana kata? Adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Tanya apa saja soalan, diberikan panduan kepada mereka. Ya. Namun jika tidak mampu menjawabnya, tidak malu akui kejahilannya. Kalau dia tak mampu jawab, maka dia tidak malu untuk mengucapkan bahawa la adri, aku tidak tahu. Sebab tu apa dia mengakui kejahilannya, ini aku tidak tahu itu jawapannya. Perisai utama warisan aulia. Kerana ini warisan. Menjawab la adri ini adalah warisan. Sebab tu dalam ni kitab Syekh Muhammad Awwamah, Syekh Muhammad Awwamah kata antara asas utama bagi penuntut ilmu apa dia? Kepada guru, tarbiyatul ustaz talabatahu ala qawli la adri. Yang ini mendidik para muridnya mengucapkan saya tidak tahu. Dan ini tidak akan berlaku kepada orang yang tidak belajar. Sebab tu perkataan saya tidak tahu ni sebenarnya adalah pelajaran dan warisan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan benda biasa. Sebab tu ada orang kadang dia tak mampu nak jawab saya tak tahu. Bagi dia menjawab tak tahu tu adalah satu keaiban. Ni malu ni kalau jawab tak tahu ni. Tu. Ya, di sini kata Syekh Muhammad Awwamah, wa yattasilu bi khuluqil insafi ittisalan wathiqan amrun akhar wa huwa min muhimmati syuyukh tujahi ashabihim huwa an yuwarrithuhum wa yu'awwiduhum idza dhukira amamahum amrun laysa lahum bihi ilmun an yaqulu la adri. Yuwarrithuhum, tengok bahasa Syekh Muhammad Awwamah, yakni mewariskan kepada mereka dengan dan membiasakan kepada mereka ketika disebut kepada mereka benda yang mereka tak tahu dikatakan la adri. Sebab tu saya sebut di sini, tengok, aku tidak tahu itu jawapannya, perisai utama warisan aulia. Kerana ini warisan. Ini bukan benda biasa. Sebab tu al-ulama warasatul anbiya. Kerana anbiya pun tidak malu mengucapkan la adri. Nabi pun jawab la adri. Ya. Wallahu a'lam. Lakin la yaktafi qailu dhalika bihadha takhallusil amin. Wa yatrukul amrul mu'allaqan fi nafsih. Wa fi nafsi sa'ilih. Bal يعلم هذا الطالب ويتابع أن يرجع إلى أستاذاته ليفيدوه فيه أو إلى مكتبته إن كان بلغ أهلية البحث بنفسه. Tapi bukanlah dia tinggal terus macam tu saja. Saya tak tahu. Tapi boleh rujuk dalam ni. Boleh bagi tahu pula. Ataupun tanya kepada guru sekian-sekian. Mungkin dia tahu. Boleh tanya kepada begitu-begitu. Jadi bukanlah dia tinggal terus tak tahu. Macam mana apa ni, boleh tak? Ustaz tahu tak apa dia jawapan ni? Tak tahu. Lepas tu macam mana nak cari tak tahu? Boleh macam tu. Bagilah tahu. Tak tahu tapi mungkin ada dalam kitab sekian-sekian. Cuba tengok dalam kitab tu, tengok. Ataupun tanya dekat guru ni, mungkin dia tahu dalam bab tersebut. Itu cara dia. Kalau kata dia mampu untuk ahli dalam bahas, bagi tahu kat dia dalam maktabah ni ada kitab sekian-sekian, cuba cari tengok dalam kitab tu. Wa nuqilat fi adabil ikhtilaf anna al-imam Ahmad ruwiya 'an al-imam Syafi'i, 'an al-imam Malik, 'an at-tabi'in thiqah Muhammad ibn Ajlan qawluhu. Tengok ni riwayat ni, Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada tabi'in thiqah Muhammad bin Ajlan. Macam ni waris. Sanad dia, idza akhta al-alimu la adri usibat maqalatuhu. Nampak? Usibat muqatalatuhu.
Jadi ini tasalsul a'immah as-salasah mujtahidun ala riwayatihi an ba'dihim. Kan dia bagi musalsal ni, musalsal a'immah mujtahid. Al-Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil daripada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada Muhammad bin Ajlan. Muhammad Ajlan kata apa? Kalau seorang alim tadi akhta al-alim la adri usibat maqatalatuh. Maksudnya dia terselamat daripada dibunuh dia, dicela dia. Kalau dia tersilap sebut la adri. Akhta la adri itu lebih baik. Saya tak tahu. Itu lebih terselamat dia daripada dia dibunuh. Ha? Ya. Tengok ada orang yang dalam hadis 100 orang yang dibunuh tu. Kan dia pergi jumpa dengan abid tu. Kalau abid tu jawab tak tahu, tengok. Kan selamat dia. Tapi jawab kena bunuh, cukup 100. Padahal kan jawab dia tak tahu kan lagi senang. Saya ni dah bunuh 99 orang. Saya nak buat macam mana ni? Habis. Habis dah lah habis dah, habis seorang lagi dah. Long tu geram no? Tu tak tahu dalam hadis Nabi sebut pendek je. Tu tak tahu macam mana kawan tu jawab sampai kawan tu pergi bunuh. Tak dia celah ke dia maki ke tak kira apa tu. Kena bunuh, mati cukup 100. Lepas cukup 100 berjumpa dengan alim. Tengok alim jawab apa. Nah, macam mana alim bagi panduan kepada orang-orang pendosa kan. Jadi wa qultu ba'daha wa fi isti'malil alim kalimatu la adri. Nah, kalimata la adri, isti'malul alimi kalimata la adri tarwidun li nafsihi ala khuluqit tawadhu. Yang pertama mengajar diri dia untuk tawadhu. Wa iqafuha an 'inda hududiha, dan berhenti pada hadnya. Kita ada had kita, pengetahuan kita, bukan kita tahu semua. Wa fihi aidan hassun dhimni ala ta'allumi wal izdiyadi min al-ilmi wal bahthi wat taftish. Dan tu juga mengajar kita untuk sentiasa taftish, sentiasa koreksi diri, sentiasa kita ni nak menambahkan lagi ilmu kita, bukan rasa cukup dengan apa yang ada. Ada benda yang kadang kita tak tahu. Kadang soalan senang gila, tapi kita tak perasan nak tanya soalan tu. Betul tak? Ramai orang, kadang orang kampung je tanya soalan, kita pun tak perasan macam mana boleh tanya soalan ni. Ha? Saya pernah duduk kat tepi kubur, tengah orang duduk talqin, tiba-tiba ada seorang pakcik ni duduk sebelah saya. Masa tu maklum saya meninggal. Dia tengok saya, Ustaz Hafiz Quran, dia kata. Dah. Tu Ustaz pakai kepiah merah. Oh, kepiah merah ni, hak ni kepiah merah lain ni, hak ni kepiah merah hak yang Tunisia kata. Kepiah merah hak yang Hafiz Quran tu, hak Azhar Syarif tu. Oh, dia tengok kat kepiah ni kata. Dia ingat kepiah merah semua pakai Quran. Jenuh. Itu tak boleh pakai. Lepas tu dia kata, saya nak tanya Ustaz, dia kata, kenapa orang bila talqin dia baca nama mak, kenapa tak buh nama ayah? Kan? Fulan binti fulan, fulan ibnu fulana. Kenapa buh nama mak dia? Kenapa tak buh nama ayah dia? Oh, saya kata nak tanya ni. Saya jawab paling mudah saya kata, sebab dalam ni kau ada riwayat sebut gitu kau dalam hadis dia sebut macam tu kan. Oh, dia tak tu ya. Dia tak apa nak syok dengar tu. Tak apa. Saya hak tu lah saya boleh kata, saya kata tak tahu hak tu kot. Kalau ada riwayat sebut macam tu, saya pun sebut macam tu. Tak apa. Balik tu, saya tak berniat pun nak cari. Tapi tak sangka nak tanya soalan tu. Orang tak tanya soalan tu. Tapi dia tanya. Baru kita nak fikir, kenapa? Balik tak niat pun nak cari, tak tahu nak cari kat mana. Cari kat mana datang tu? Jawapan nak cari kat mana? Balik tu kebetulan saya buka Lawaqih Al-Anwar Qudusiyah, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Ajib kitab ni. Saya buka ya, perak tu buka. La, ada jawapan. Apa kata Imam Abdul Wahab Sya'rani? Sya'rani, kenapa orang talqin baca panggil nama mak? Kerana katanya untuk menjaga aib dia di akhirat nanti. Sebab orang ni kenal dengan bin, dengan ayah dia di dunia. Di akhirat Allah Ta'ala nak jaga dia, panggil dengan nama mak. Orang tak, siapa dia pula dah balong tu. Nah, faham tak? Kalau kita panggil kan Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, oh Ustaz Nazrul lah. Rupanya dia buat lah. Dia buat lah. Oh, agak duduk sembang tu. Tengah-tengah tu depa pun telanjang ya. Tapi bak nak kata kat orang tu tak kira apa. Tapi Imam Abdul Wahab Sya'rani kata di akhirat nanti bila panggil dengan nama mak, ada orang tak kenal nama mak kita. Kita panggil Muhammad Nazrul bin buh nama mak. Kita tahu Nazrul mana ni? Nazrul Nasir ke? Nazrul mana? Nazrul Nazir ke? Amai juga duk pitek saya tu. Ada seorang tu nama Nazrul Nazir, tulis pasal politik.
Lepas tu dia pergi tag saya, apa pasal ni kata. Yang Nazrul Nazir tu pun, dia pun pernah sekali orang duk tag, yang bila saya tulis dia pun duk tag kat dia. Dia kata, hak tu ustaz tu, saya bukan ustaz. Saya pernah sekali baca Facebook dia. Dia tak kena faham gitu. Saya Nazrul Nazir. Hak tu Ustaz Nazrul Nasir, dia kata. Orang yang berbeza, dia kata. Dan juga bidang pun berbeza. Sebab dia jenis duk bahasan politik semua sekali ni. Faham tak? Hak tu sebab dia orang banyak, ada jawapan. Lepas tu kitab Imam Abdul Syarani kena baca. Sebab tu kadang-kadang tajuk dalam kitab Syekh Abdul Syarani, tajuk dia biasa je, tapi bahasan dia lain. Contohnya tajuk taqwa. Dia kata, taqwa, orang ni membahas tentang taqwa. Cuba baca tengok. Lain terus. Tak dia bahas. Tak sama macam kita gambarkan. Macam Syekh Ali Jumaah. Bila orang tanya dia pasal masalah hukum, biasa kita dengar hukum tu. Apa hukum puasa pada bulan kaza. Kau dengar jawapan dia. Kita akan dapat yang lain daripada yang kita duk gambar, kata kita, dalam kitab lain pun ada ni. Tak, cuba dengar dia jawab. Lain terus. Daripada apa yang kita gambarkan bahawa dia akan jawab soalan yang macam dalam kitab, tak, rupanya tambahan lagi. Lain. Ajaib betul. Ini dalil kepada sa'atit tilak dia panggil. Banyak membaca. Lepas tu kita bila dah ada alat, lepas tu bergerak untuk kita baca. Itu tujuan dia ambil alat dulu. Bila alat dah lengkap, baca kita apa pun, insya-Allah khair, dapat faedahnya. Masalah kita alat tak cukup. Lepas tu nak baca, kita jadi pening. Baca kitab payah sikit, payah malah. Dah kali baca kitab senang. Kitab apa? Komik. Baca komik. Tengok kartun. InsyaAllah faham. Lepas tu orang lah ni, dia tengok lah ni kan, komen tu sebenarnya daripada hati orang sebenarnya. Bila orang tulis panjang-panjang, dia kata, boleh lukis tak? Apa maksud dia? Orang dah malah dah baca ni. Kata orang nak perli sebenarnya. Kan? Boleh lukis tak? Panjang sangat ni. Boleh tolong lukis. Ya. Lukis muka dia. Hak tanya tu, lukis muka dia, cok bodoh. Ini tulisan dia. بإيقافها عند حدودها وفيه أيضا حث ضمني على التعلم والازدياد من العلم والبحث والتفتيش فإنه إن أجاب الآن سائله بلا أدري وحسن منه هذا الجواب بدلا من أن يتقحم في النار إذا تكلم بغير علم فإنه لا يحسن به أن يجيب مرة ثانية عن السؤال نفسه بلا أدري. Karena kalau dia jawab pada permulaan, bila jawab dengan la adri, saya tak tahu, yang pertama, hasuna minhu hadzal jawab badalan min an yataqahhama fi an-nar, lebih baik daripada dia jatuh dalam neraka Allah Taala kerana cepat sangat jawab, rupanya tak betul. Lebih baik jawab la adri. Faham? Dan ni orang yang kalau kata dia tak tahu manhaj ni, bila dengar ustaz jawab la adri, dia akan kata, apa tu pun tak tahu. Pada orang yang reti, kita jawab la adri tadi, dia akan tahu, kata, dia ni alim. Alim sebab dia tahu atau dia tak tahu. Daripada buat kepala tahu. Lianna muhimmatal alimi jawabus sa'il bima yunqidhuhu min jahlihi aw wartatihi. Jadi yang kerana tugas alim menjawab bagi seorang yang bertanya dengan apa yang menyelamatkan dia daripada kejahilan dia. Nampak tak? Amma qawlu Yaqut al-Hamawi an la adri wa annahu nisful ilm. Nampak tak? Jadi yang kalam Imam Yaqut al-Hamawi, kata dia, la adrini wa annaha nisful ilm innahu nisful marzul. Hadha fi man tahassana biha inda kulli su'al yuwajjahu ilaihi wa huwa mutakasilun 'anil bahthi 'an jawabih. Jadi kata Yaqut al-Hamawi, dia kata la adri wa annaha nisful ilmi innahu nisful marzul, dia kata. Itu sebahagian daripada kehinaan sebenarnya. Ya, ar-razalah kan, sebahagian daripada kerendahan. Kenapa pula direndahkan? Jadi kata Syekh Muhammad Awamah, maksud Imam Yaqut al-Hamawi bagi perkataan nisful ilm tadi, maksudnya nisful marzul. Kan kita syarahkan la adri nisful ilm. La adri itu adalah sebahagian daripada ilmu. Dan Imam Yaqut al-Hamawi kata tak, nisful ilm maksudnya daripada setengah daripada kehinaan. Bukan nisful ilm maksudnya setengah daripada ilmu. Ini kekurangan kata dia. Kenapa? Karena katanya ini kepada orang yang tahassana biha inda kulli su'al yuwajjahu ilaih. Setiap kali orang tanya, jawab dia la adri. La adri. Tanya lagi la adri wa huwa mutakasil, dan dia pemalas untuk mencari jawapan kepada masalah tersebut. Jadi itu kena pada orang tadi lah. Dan ada satu lagi mazhab, dia punya mazhab la adri. Al-falsafah ni ada 3 mazhab, la adriyah,
Ada mazhab Inadiyah, kan? Ada mazhab satu lagi apa dia? Indiyah, kan? Ada mazhab yang panggil La Adriyah ni, dia tak tahu apa. Orang tanya, ni Sufasta'iyun dipanggil. Sufasta'iyun ni tak boleh nak bincang. Ini peringkat bodoh dalam falsafah yang kita tak boleh nak bincang tu. 3 peringkat ni tak boleh nak bincang dengan mereka. Tidak ada bagi mereka hiwar. Mana mereka tak tahu apa. Tambah peringkat La Adri, itu lagi berat. Orang tanya, kamu ada tak ni? La Adri. Ni, ada tak ni? Benar dia tak? La Adri. Semua La Adri, dipanggil La Adriyah. Kalau Indiyah pula jenis, di sisi saya, dia ramai lah ni, zaman lah. Zaman lah ramai geng falsafah Indiyah ni. Di sisi saya, di sisi dia. Tapi bukan tu maksud dia. Di sisi ni maksudnya, mana-mana orang pada sisi dia semua betul. Tidak ada yang tidak betul. Kalau di sisi saya tak betul, di sisi dia betul, mungkin betul. Wah, kok tu pula dah. Mungkin di sisi dia macam ni, di sisi sini, kerja sisi ya. Bukan Abdul Fattah sisi itu. Indiyah. Inadiyah dia kerja komplain orang. Dia semua benda tak kena. Dia panggil Inadiyah. La Adriyah tak tahu apa terus. ومن منهجهم في التعليم وهو ضروري في الأدب الاختلاف أنهم كانوا ينظرون إلى اجتهادهم باحتمال الخطأ ولا يجزمون ما لم يكن الدليل ناسعا ناطقا. Ini banyak ni ceritakan jawapan para ulama dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang menjawab dengan jawapan la adri. Ini antara perkara yang diajarkan. Baik. Satu faedah dia sedikit daripada jawapan la adri tersebut. Imam Malik ditanya 40 soalan, hanya 4 soalan saja dijawab. Bakinya dijawab la adri. Jadi itu tidak merendahkan beliau, malah dimasukkan dalam manaqib beliau. Baik. Adab alim bersama para muridnya. Alim itu ikhlas dalam didikannya, tidak membezakan antara muridnya. Ini antara adab alim yang perlu diberikan perhatian. Guru jangan terlalu memberikan perhatian kepada sebahagian murid sehingga sebahagian lagi murid berasa hati. Jangan kadang kasih sayang memang tak boleh nak disamaratakan. Sebab tu dalam bab contohnya kalau kasih kepada anak dan sebagainya, dia tidak ada keadilan dalam bab adil ni, dalam bab pemberian. Dalam bab orang panggil apa ni, nafaqah, itu kena adil. Tapi dalam bab kasih sayang tidak boleh adil. Nak adil macam mana benda yang muyul, dia tak boleh nak adil. Kalau dituntut adil pada perkara tersebut, nanti akan pincang kehidupan orang tu. Contohnya kalau orang tu dia ada 2 orang isteri, dia sayang yang pertama, yang kedua ni sayang juga tapi lebih yang pertama. Isteri yang kedua tak boleh nak kata, ataupun sayang yang kedua, yang pertama dia nampak macam kurang sikit dekat dia. Dia kata kena bagi sama rata lah kasih sayang. Mana boleh. Seorang ayah sayang ke anak pertama lebih daripada anak kedua dan ketiga. Sayang ke anak bongsu lebih daripada anak yang sulung dengan anak yang kaza. Jadi anak-anak lain tak boleh nak berasa hati pada waktu tersebut. Kenapa? Karena itu adalah fitrahnya manusia. Memang dia akan ada yang lebih pada waktu tersebut. Tapi dalam bab pemberian, dalam bab untuk beri nafkah, disamaratakan. Kawan ni dapat, yang ni pun dapat juga. Tapi tang kasih, yang ni dia tak boleh nak elak perkara tersebut. Nampak tak? Tapi kalau tang pemberian pun dia bagi dengan berat sebelah, maka waktu tersebut dia zalim. Jadi alim pun macam tu juga. Alim ni kena ikhlas dalam didikannya, dan jangan dia tunjuk sangat dia bagi perhatian kepada seorang, yang lain diabaikan. Maka itu akan menyebabkan yang lain berasa hati, dan itu yang akan terbitnya dengki, hasad. Kemudian akan buat yang tidak elok sama kawan-kawan. Kerana itulah. Dan kurangkan memuji para murid di depan murid. Lebih baik mereka ni ditegur daripada dipuji banyak-banyak. Dan ada juga guru jenis puji anak murid depan-depan ni. Bagus ni. Tu dia naik tocang apa tu. Dia syok. Orang lain semua rendah. Orang lain tak pernah kena puji macam tu. Ataupun akan jadi afat kepada murid tersebut. Kena puji-puji belakang. Puji kat belakang lagi baik daripada puji kat depan, yang menyebabkan murid tadi jadi rosak. Karena bukan semua murid ni tertanggung dengan pujian gurunya. Ada yang dia termakan, dan juga ada yang terhanyut dengan pujian tadi, akhirnya jadi rosak. Imam Abu Hanifah pernah puji Al-Imam Qadi Abi Yusuf. Qadi Abi Yusuf hampir wafat kerana sakit yang teruk. Imam Abu Hanifah pergi lawat dia.
Yang Imam Abu Hanifah kata kalaulah mati Abu Yusuf, akan masuk bersamanya ke dalam kubur setengah daripada ilmu aku. Ilmu Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Yusuf sihat balik, orang pakat cerita, kata rupanya Imam Abu Yusuf ni menanggung setengah ilmunya Imam Abu Hanifah. Seronok waktu tu. Terus Imam Abu Yusuf buat apa waktu tu? Depa pun pakat minta, buatlah kelas, kan? Mengajak beliau. Buat kelas. Dan Imam Abu Hanifah tengok ramai orang pakat pergi ke majlis anak muda baru buka kelas ni. Tanya siapa dia yang buka tu. Orang beritahu kat Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Yusuf. Dia buka kelas. Imam Abu Hanifah kata, pergi tanya soalan kat dia. Ada soalan tu, ada Syekh Abdul Huda ada sebut soalan apa yang ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah kepada Imam Abu Yusuf. Soalan bab kenaan muamalat. Ada jual beli apa atau saya tak ingat. Jadi bila disuruh tanya soalan tu, kalau kata dia jawab boleh, tak betul. Kalau dia jawab tak boleh pun tak betul. Dua-dua tak betul. Jawapan dia tafsil. Maka anak murid ni pun yang diutus oleh Imam Abu Hanifah pergi tanya dalam soalan, dalam majlis. Bila tanya, apa hukum sekian-sekian ni, bab muamalat ni? Maka Imam Abu Yusuf jawab, boleh. Tak betul. Lepas tu fikir balik, tak, rupanya tak boleh. Tak betul juga. Lepas tu terus Imam Abu Yusuf kata, ni bukan soalan kamu ni. Ini mesti soalan Abu Hanifah ni. Terus dia berhenti, pergi ke Imam Abu Hanifah. Dia kata, kamukah yang tanya soalan tu? Dia kata, ya. Macam mana orang yang tak boleh jawab soalan tu boleh mengajak, kata dia. Tazabbabta qabla an tuhasram. Kamu jadi zabib, kamu jadi kismis sebelum kamu masak. Nak jadi zabib, kena buah masak dulu baru jadi zabib. Ni putik lagi nak jadi zabib dah. Terus berhenti, mengaji pula 20 tahun lagi. Tu dah 20 tahun dah mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Kata Syekh Usamah, Imam Yusuf dah mengaji 20 tahun dah dengan Imam Abu Hanifah. Tambah lagi 20 tahun. Cukup 40 tahun. Sebab tu Imam Abu Yusuf, hatta anak dia meninggal pun, dia tetap pergi kelas Imam Abu Hanifah lagi. Anak dia meninggal pagi tu, orang pakat pergi ke hantar jenazah ke kubur, dia pergi kelas. Dia kena nak orang pergi kubur, dia pergi kelas. Kata cik dia kata, anak aku meninggal, dia kata tak boleh buat apa dah. Kalau pergi pun sama tak boleh patah balik dah. Orang dah hantar, alhamdulillah selesai dah urusan kewajipan tu. Orang dia tanam, bukan tinggal di jalan. Tu saya tambah lah tu. Tapi dalam maksudnya kewajipan untuk selesaikan jenazah tu dah selesai. Orang dah boleh, orang lain buat, kita selesai lah. Fardu kifayah dah selesai lah. Meninggalkan majlis Imam Abu Hanifah tak akan berlaku lagi kembalian kau tersebut. Sudah habis majlis dia, habis. Ilmu tu akan berlaku dan berlalu. Dan adakah berulang balik majlis itu? Tak. Mungkin tak berulang. Ya. Zaman dulu tak ada masalah, dia tak ada rakaman. Kami tak pergi pun tak apa. Jadi kalau Tok Guru tulis dalam Facebook kata ada kelas pengajian, tulis pula di bawah komen, ada live tak Ustaz? Yang tu kita buka kitab ni. Patut tak dia tanya soalan tu. Tak dia tanya. Dah orang tulis dah. Kata ni pengajian ni macam mana. Kalau tu sebut pula di Merbuk, kalau kata di Merbuk dah kan. Kalau buat di tempat sekian. Terus orang tanya, ada live tak? Nak pipi yang tak mau pergi sudah. Lepas tu tanya, bila nak main tempat kami tak? Ni satu lagi. Dia panggil, bila nak main tempat kami ni. Bila nak main tempat kami tu bukan nak panggil betul pun, bohong kan. Kalau betul lah. Kalau betul nak panggil Tok Guru tu main, kontak cara betul lah. Nak main. Ni tak tanya kat dalam komen, bila nak main tempat kami. Lepas tu kita kata, bila boleh? Nanti kita main lain lah. Sembang yang terah. Ya. Kadang-kadang dia orang panggil buat ramai, orang Penang kata. Dia panggil buat ramai. Nak bagi ramai komen kan? Cara tu. Jadi buat ramai ni letih. Sebab tu kadang-kadang kena belajar. Ada banyak benda kadang-kadang. Sebab tu kita ni nak komen ke nak apa ke, tengok cara. Orang buat tasbih kat tengkok. Berterabuk aduk habis satu dunia. Dia tak ramai pun. 2-3 ekor mangkuk ya. Buat tasbih kat tengkok pun dia jadi isu. Dia tadi macam sama macam dengan rantai. Sama tak rantai kot mana tu tasbih. Bodoh betul. Rantai tu hak yang tu. Hak bubuh rantai besi, hak serupa dengan tengkok anjing tu. Hak tu baru rantai. Hak tu tak boleh tasbih tu. Ada boleh guna tasbih tu. Tengok alat lah. Lepas tu orang dah buat keluar dah beritahu kata ni ulama buat apa semua sekali. Ya kalaupun ulama bukannya hujah dalam bab tersebut, tapi dia takkan buatlah benda yang haram. Hak tu je nak baknya. Hak tu pun tak erti. Yalah walaupun dia boleh. Tapi kenapa tak kat tengkok? Ada tapi juga. Belakang tadi.
Dia macam ni lah, walaupun boleh, tapi kenapa hang bodoh? Soalan tu kenapa nak tanya lagi? Dah boleh dah, duk diam cukup lah. Tanya juga. Lepas tu tanya lagi ni, pakai gelang boleh tak kat tangan? Tapi tasbih. Tengok kepada niat. Kalau dia kata tu tasbih. Nak letak kat tangan, tak ada masalah apa. Kerana dia kata dia buat tasbih dalam bentuk gelang, 33 biji. Tapi dalam bentuk gelang, kata buat boleh letak kat sini. Dan dengan nama tasbih, silakan, tidak ada masalah. Tasbih. Jangan kira tu gelang lah. Habis kalau kata gelang sekalipun, pakai gelang ni, haram ke pakai gelang bagi lelaki? Kita bukan tengok amuyul kita, tengok dengan hukum fuqaha letak lah. Budak lelaki, budak lah, kalau budak lelaki sebuang boleh pakai gelang, boleh pakai rantai, boleh. Budak lelaki mah pun boleh pakai dalam mazhab, sebahagian mazhab. Hatta mazhab Syafi'i pun ada yang pandangan kata boleh pakai mah bagi budak lelaki. Tu kalau kita nak kira muyul, macam mana budak lelaki boleh pakai mah apa semua ni? Dia kira macam tu. Dia tak tengok yang fuqaha sebut, dia tengok dengan muyul dia. Dan juga ni pakai gelang dekat, pakai rantai tasbih balut dekat tangan. Terus dia kata tasyabuh. Buah tasbih dekat tengkok, terus dia kata tasyabuh dengan Sami. Kemudian tasyabuh, tak tahu Sami zikir kan? Sami Allah kan? Dia buat amin tobo. Bukannya Allah amin tobo. Itu cara dia sebut tasbih kok mana bengong betul lah. Ya Allah itu. Letih. Nak layan, macam saya tak layan. Saya buat tak tahu. Orang lain makan duk balah. Balah tu tak ada guna pun. Tengok janggut pun tahu dah. Tengok janggut tahu tak cerdik. Nak padam komen tu, kesian kat orang lain. Dia pun pakai komen banyak sangat dah. Dia ambil. Tu kata kesian tengok orang ni. Ni bahayanya tu, macam Syekh Abdullah Talidi sebut tadi. Bahaya masuk fahaman tu, dia masukkan waswas kepada umat ni sampai dalailul khairat tinggal. Akhirnya sampai tasbih yang dah jadi amalan para awliya ni pun ditinggalkan. Al-Imam bukan Dandarawi. Ada terlupa nama dia. Ya Rabbi. Menurut dal kat nama dia. Dairabi. Al-Imam Dairabi rahimahullah, dia ada satu tasbih dia. Sebabkan kerana dia terlalu guna sangat tasbih dia ni, tak tinggal langsung tasbih tu. Sampai tasbih tu kalau setiap kali sampai waktu dia untuk dia bertasbih tapi dia tak guna, tasbih tu akan bergerak sendiri. Kata tu. Punya ahwal dia terpindah ke tasbih tu. Ini sebut dalam sejarah Imam Dairabi. Imam Dairabi tasbih dia pakai sangat. Yang pertama orang kata pernah nampak bercahaya. Bahkan kerana dia selalu guna. Yang kedua, kalau sampai waktu wirid dia, contoh waktu subuh tu dia tak wirid lagi Allah ke contohnya, tasbih tu akan bergerak sendiri. Pusing sendiri. Nak peringat kat dia suruh tasbih. Sampai macam tu. Kita tengok tu, terbang kita pun. Sebab tu ulama muliakan tasbih kerana ni alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Alat untuk mengingati Allah. Tak ada orang pegang tasbih, saya akan tengok tasbih, tak ada lagi sekat ni mengingati milah. Ya. Tengok pegang tasbih, milah. Tak ada. Yang ingat Allah. Itu dia akan ingat. Pegang tasbih, tobat akan ingat benda tu. Kalau ada pegang tasbih, ingat duit. Ada? Tipu orang. Ada? Tak ada. Dan alat tu sendiri dah bawa orang kepada ingat Allah Ta'ala. Itu Al-Imam Sufyan, Imam Junaid radhiyallahu anhu, bila ditanya kepada dia, kamu misluka ta'khuz as-sibhah, orang macam kamu pun masih guna tasbih lagi? Kata Imam Junaid, benda yang kami guna pada awal talak, waktu ketika permulaan kehidupan kami gunakan ini, saya tak akan tinggal ketika nihayahnya kami. Walaupun kami dah sampai kepada peringkat sekian-sekian, kami tak akan tinggalkan benda yang memberikan bantuan kepada kami sewaktu kami permulaan dalam jalan ini. Itu patutnya. Tasbih tak akan ditinggalkan oleh para awliya Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang ni Wahabi, duk main, duk bagi orang lari jauh daripada perkara tersebut. Yang tu yang barat nak sebenarnya. Nak jauhkan kita daripada amal. Bila umat ni jauh pada amal, jauh daripada alat-alat yang bawa kita dengan mengingati Allah Ta'ala, waktu tu akan masuk mudah faham yang pelik-pelik. Sebab tu Syekh Husni pernah sebut, dia kata awal tariq ila al-diniyah adalah Wahabi. Wahabi adalah jalan pertama kepada tidak ada agama. Sungguh.
Banyak yang Wahabi akhirnya jadi etis. Di Mesir banyak macam tu. Di Iskandariah, kata Syekh. Kumpulan etis ni kalau tanya balik, kebanyakan dia Wahabi sebelum tu. Akhirnya tak ada agama tu. Agama ni sempit, agama ni tak ada apa, tak ada guna. Betul lagi petikai sana Jibril AS, tiba tengok ada seorang perempuan hak pakai buat macam pakai budah, dia tak pakai budah pun perempuan tu. Tapi dia masuk dalam TV hak perempuan tak pakai tudung, hentam dia tu. Dia kata, saya tak percaya dengan Jibril. Jibril ni usturah, dia kata. Dongengan sahaja. Dia sebut tu bila tanya, dia kata, saya mula jadi sebelum jadi macam ni. Dia kata, saya ikut dengan ashabuna salafiyin. Oh, punya Wahabi sebelum tu. Dia sendiri mengaku dia Wahabi. Tengoklah YouTube ada. Dia mengaku dia Wahabi sebelum tu. Dan kemudian jadi etis. Tak percaya dengan Sayyidina Jibril. Kata Sayyidina Jibril ni usturah ya. Tak betul pun datang kepada Nabi. Lepas tu jaga. Bahaya dengan fahaman tersebut. Moga Allah Ta'ala jaga anak cucu kita. Baik. Para murid yang tidakkan diabaikan, diperhati akhlak juga perbuatan. Jadi, minta maaf. Baik, sebelum tu tak baca. Jika datang murid niatnya tak jelas, dididiknya penuh sabar hingga ikhlas. Ni kalau murid tidak jelas niatnya, maka dia tidak tinggalkan murid tersebut. Malah dia akan mendidik murid tersebut sehingga datangnya ikhlas. Sebab tu disebut oleh al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah tentang murid yang tidak niatnya jelas. Adakah perlu ditinggalkan? Tak, jangan ditinggalkan. Dididik. Kecuali walaupun setelah dididik tetap juga dilihat amarah ataupun tanda-tandanya tidak menunjukkan kepada perubahan, waktu tersebut barulah hajar. Baru dielakkan. Ini murid ini tidak, niatnya memang tak betul kerana dunia semata-mata. Jadi kadang macam mana kita boleh tahu niat orang? Kita boleh tahu niat orang. Dilihat dengan amarah, tidak dilihat dengan niat, dilihat dengan tanda-tandanya. Suka pujian, seronok nak zuhur. Macam tu. Ada murid yang baru datang sekali dua aja dah mula nak zuhur. Baru mengaji sikit sangatlah dah mula dah nak buat live. Nak mengajak kitab tu, nak mengajak kitab ni. Siapa bagi izin ni? Mengajak kitab ni. Dah mula dah nak buat muzakarah katanya. Kami nak duduk sama-sama, kami nak, bukan muzakarah kan. Nak mengajak sebenarnya tapi dia guna bahasa muzakarah. Tanpa izin daripada guru terlebih dahulu. Ini semua akan merosakkan. Apa saja pun minta izin dulu. Kami pun nak duduk mengajak ni selepas mendapat izin daripada para guru. Saya dapat izin daripada beberapa orang guru. Syekh Abdul Aziz Syahawi, Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Jamal Faruq, hafizahullah taala, Syekh Ali Saleh. Jadi ini guru-guru yang bagi izin untuk saya baca kitab kepada mereka. Dan sirru al-izin, izin daripada guru ni memang besar. Bukan kecil. Dengan mujarad izin daripada mereka tadi, bukan jumpa kali pertama minta izin. Baru main kali ya, lepas tu terus, boleh tak ustaz bagi tak izin saya kalau saya nak mengajak? Kadang-kadang tok guru ni dia malah nak kata tak boleh. Ajaklah. Kata pergi gitu lah. Dah kali pertama jumpa. Lepas tu terus dia duk canang kata dah guru dah bagi izin. Main macam tu. Dah mengajak macam-macam, lepas tu minta ijazah kat kita. Ustaz boleh tak bagi ijazah saya kitab ni? Saya dah khatam lah kitab ni di masjid sekian-sekian. Mengajak masjid. Saya nak minta ijazah pada ustaz lah. Nak bagi ijazah. Nak bagi ijazah tau. Lepas tu takut dia konar. Lepas tu saya mengaji kitab ni dengan Ustaz Nazrul. Lagi kali mengajak tak betul. Kena kat kita. Kita pula jenis tak tolak. Dia tahu tak boleh tak boleh bagi ijazah, kena main mengaji dulu, baca dulu. Minta baca bila kan. Kalau boleh berkata macam tu ke kemah. Saya ni tak boleh kata macam tu. Bukan jenis gitu. Takut orang berasa hati lah apa semua. Ada perasaan tu kita ni. Tapi kadang-kadang kena tegah juga. Benda-benda tu kena tegah. Tak boleh kerana ni agama ni ilmu ni agama. Kalau dibagi kepada semua orang untuk bercakap benda tu, rosak agama. Para muridnya tidakkan diabaikan, diperhati akhlak juga perbuatan. Kita tengok di sini. Ini ada talib ni. Dia. Ni yang tadi saya sebut, jangan menghalang para murid untuk belajar kalau niatnya tidak ikhlas.
Ini kata Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, alla yamtani'a min ta'limi at-talibi li'adami khulusi niyyatihi. Jangan kita menghalang murid tadi daripada belajar kerana niatnya tidak betul ikhlas. Fa inna husnan niyyati marjuun lahu bi barakatil ilm. Kenapa? Kerana diharapkan dia mendapatkan keikhlasan tersebut dengan berkatnya ilmu. Harapkan begitu. Moga dia datang ni akan berkat, dengan berkatnya ilmu tadi dia akan ikhlas lepas tu. Lepas tu kata ba'dus salaf, kata ulama salaf sebahagiannya, talabna al-ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Nampak tak? Jadi maknanya kata para ulama, fa kana aqibatuhu ansara lillahi. Ini penghujungnya jadi kerana Allah Taala juga. Pada permulaan bukan kerana Allah. Kerana ikhlas niat ini, law syurita fi ta'limil mubtadi'in fihi ma'a usrihi ala kathirin minhum la adda dhalika ila tafwitil ilm. Kerana kalau disyaratkan ikhlas dalam permulaan menuntut ilmu kepada mubtadi', maka akan menyebabkan ramai yang tak akan tuntut ilmu. Kerana susahnya ikhlas. Hak yang dah muntahi pun payah nak ikhlas. Betul lagi yang baru permulaan. Lebih sebab tu, sebagian ulama kata tidak ditekankan sangat perkara tersebut pada permulaan dan didoakan moga dengan berkat ilmu yang dia belajar akan ikhlas nanti, insya-Allah. Nampak no? Ni penting ni. Tapi tu sebab lakinna syaikha yuharridu al-mubtadi'a ala husni niyyati bitadriji qawlan wa fi'la. Tapi syekh kena sentiasa terang kepada muridnya agar ikhlas secara berperingkat. Sikit-sikit. Nampak tak? Lepas tu kena terang kat dia apa yang dapat kalau kita orang ni ikhlas ketika belajar dan sebagainya. Terangkan moga-moga akan datang ikhlas tersebut. Jadi akhirnya belajar bukan kerana suatu lagi yang lain. Belajar kerana lazatnya dengan ilmu tersebut. Nah, cara dia macam mana nak tengok? Nak tahu kata betul tak betul ni? Macam kita makan nasi. Kan kita makan nasi ada kita niat apa buat. Lepas makan kita akan jadi kuat apa semua tu kan. Nak buat kerja apa semua kali. Waktu nak makan nasi tu. Waktu tu kita duk fikir ni, kalau makan ni. Lepas tu sekejap lagi boleh buat ibadah. Apa kemah tu. Nah. Kan waktu makan tak fikir apa? Fikir nak makan ni waktu tu. Tu ikhlas tu. Sebab tak fikir apa. Tidak. Cuba makanan kita dengan ilmu macam tu. Nak untuk ilmu tu makan ni, saya nak menuntut ilmu ni. Kenapa lepas ni nak edit? Tak ada apa. Kerana dah sampai waktu nak kena mengaji. Kena mengaji. Boleh dia fikir susah. Susah macam nak buat. Dah kena sampai dah waktu makan, saya makan. Lepas tu kenyang. Alhamdulillah. Orang tak tengok lepas tu boleh semayang, boleh apa semua kali. Terlupa tak makan dia tu. Dia tak? Jadi asbab kepada yang ibadah dia jadi boleh buat tadi ni kerana makan dia tadi. Macam tu juga kalau dengan ilmu, orang boleh fikir macam tu. Hebat. Tapi susah. Susah. Sebab dengan ilmu ni dia nampak macam-macam. Kalau saya boleh ilmu ni, saya akan buat macam ni. Sebab orang lain pun makan juga. Jadi sebab tu kita tak apa nak rasa sangat tu. Sebab orang lain semua makan-makan. Tapi tentang ilmu ni ada orang yang mungkin tak belajar. Jadi saya belajar. Jadi saya lebih pada dia. Nampak saya akan lebih ke depan. Saya akan dapat itu ini. Saya akan dapat kedudukan. Orang akan puji saya. Kalau saya bahas tu nampak mendalam sikit, orang akan kata Masya Allah, Tabarakallah. Orang akan panggil saya ni syekh. Orang panggil saya ya alim. Orang akan kata ini anak murid fulan-fulan. Keluar semua benda tu dalam kepala. Hak tu nak kena tapih satu. Saya bila balik daripada Syekh Abdul Aziz Syahawi, kadang terfikir benda-benda yang macam tu. Kata mengaji kitab ni lah. Nanti boleh cerita dalam manaqib nanti mengaji kitab ni sekian-sekian. Duk fikir ni dalam kereta api tu. Syekh Ahmad naik je kereta dengan saya. Terus dia kata saya, Muhammad, yang pertama betul niat kamu. Jangan mengaji kerana nak letak dalam manaqib kamu sekian-sekian. Tahu. Saya menjadi insaf waktu rasa nak terjun kereta. Ini sya'nu murabbi. Murabbi dia akan tambih terus pada waktu tersebut. Dia akan terus tambih pada waktu tu. Jelas-jelas terus. Dia sebut terus waktu tu. Jaga, jangan niat tak betul. Jangan nanti rasa seronok. Walaupun dia sendiri suruh saya tulis kitab. Dia sendiri suruh saya tulis kitab. Dia ada buh dah nama kitab saya tu. Dia buh dah. Saya terlupa nama dia. Ada saya tulis, baru ni tulis balik. Kan? Fi apa ni dia kata fi rihlati Ibni Abdul Nasir. Ada. Kan? Dia tak tahu belakang tu. Depan tu sedap lah. Kitab tu saya tulis. Tu terlupa cetak ke mana tak tahu. Kau tulislah ni tu mengaji kitab ni. Tak ingat lah. Tapi apa ni,
Dia dah habak dah nama-nama kitab dia tu. Dia tahan kena tulis, dia rehlah ni kena tulis. Nanti orang akan baca cara tu. Cara macam orang nak baca sangat. Tapi Syekh sebut macam tu kat saya. Waktu di Mekah lagi 2012 lagi Syekh suruh tulis lah. Syekh kata tulis nanti rehlah hang ni semua. Dengan siapa hang dengar, apa yang hang dengar daripada masyayikh, apa yang Syekh sebut kat hang. Kaza. Kena sebut tulis semua. Ni saya duk cadang tu macam cukup 20 tahun di Mesir baru nak tulis tu. Tapi dah balik tahun ni. Lepas tu ni Ustaz Soleh pula cari ni. Ustaz Alif kita pula akan tulis. Dia tengah tulis kan ni. Tengah tulis balik kisah hidup saya 16 tahun di Mesir. Apa yang saya dapat di Mesir, dengan siapa saya belajar, kitab apa yang saya dah belajar, sanad apa yang saya dapat. Dia macam kitab sahabat lah. Tapi dia lebih kepada cerita. Ya. Dan semua dalam ingatan saya lagi, kuat lagi. Masih kuat lagi seolah-olah macam semalam baru berlaku. Dan ingat lagi setiap tahun ni jadi apa, tahun ni jadi apa. Masih ingat lagi, cuma tak tulis. Kita malah nak tulis kan. Ni dah orang nak tulis pasal diri sendiri pula lagi malah. Dia ada orang tolong tulis tak apa. Yang diguna dengan bentuk lafaz ghaib kan. Saya nak tulis pasal diri sendiri lagi. Saya telah jadi nampak macam boyo pula. Tapi itu dibuat oleh ulama dulu. Sebab yang mengenal diri dia hanya diri dia saja. Siapa nak tulis pasal kita kalau bukan kita sendiri? Sebab kita yang kenal diri kita. Sebab tu Imam Abdul Wahab Syarani tulis kitab Minanul Kubra. Kan? Sebab tu Imam Suyuti ada tulis pasal diri dia. Nah, pasal diri dia sendiri dia tulis. Syekh Syekh Ahmad Ghumari tulis pasal diri dia sendiri. Syekh Ahmad Ghumari lagi saya kan tulis. Pasal diri dia habaq atas saya pada mulanya bermazhab Maliki, kemudian bertukar kepada mazhab Syafi'i, kemudian menjadi mujtahid mutlak. Terus saya mujtahid mutlak dia kata, tidak ada mazhab lagi. Sebut terus. Mana jumpa dengan syekh mana, baca kitab apa, kritik syekh tu pula. Macam-macam. Kisah hidup dia lah. Dalam Bahrul Amiq disebut. Jadi apa ni, kata Imam Abdul Wahab Syarani, tidak ada salah untuk kita tulis pasal diri kita, kerana yang lebih kenal diri kita sendiri. Tapi dengan syarat jaga niat kita tadi. Untuk apa kita tulis tadi? Untuk niat bagi semangat kepada penuntut ilmu. Dan kitab yang akan keluar nanti ni pasal kisah perjalanan saya menuntut ilmu tadi ni, bukan cerita semata-mata pasal diri saya menuntut ilmu tadi, tapi juga nak cerita manhaj. Dalam tu bagaimana mengambil ilmu daripada para guru, apa nasihat para guru ketika mana berdepan dengan isu masalah dan sebagainya. Kerana di Mesir ni saya lalui banyak fasa semangat, fasa dididik oleh guru, fasa berasa diri ni besar, fasa berasa bahawa diri ni tak ada apa-apa. Semua berlaku fasa-fasa tersebut. Itu yang maksudnya proses yang kita lalui tadi takkan berlaku melainkan dengan bimbingan para guru. Dan tu nak suruh kita ni berguru sebenarnya. Itu ya, poin yang hujung sekali, perlu kepada syekh. Perlu kepada guru pembimbing. Kalau tidak, takkan jadi apa kita ni. Itu maksudnya. Baik. Selalu bertanya, khabar tidak jemu. Agar sentiasa atas jalan ilmu. Jadi guru sepatutnya untuk sentiasa memberikan perhatian kepada para murid mereka pada setiap masa. Yang ni yang ketika saya baca kitab ni dengan Syekh Ahmad sampai kepada bab ini, bab berkenaan dengan an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat, disuruh menuntut ilmu ataupun yatafaqqad ahwal tullabi. Saya bertanya tentang hal anak-anak murid dia. Ni waktu ni Syekh Ahmad cerita dekat saya, kata beliau, semua sifat yang dibaca pada adab alim ma'a talabatih, adab alim ma'a nafsih, yang saya sebut dalam kitab ni, adab alim fi majlisi dan sebagainya tadi ni, kata Syekh Ahmad, saya melihat semuanya ada pada Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Ini saya pernah cerita sebelum ni, yang katanya Syekh Ahmad kata waktu pernah sekali dia kata dia tak hadir ke kelas Syekh Ali Jumaah selama beberapa minggu kerana sakit. Syekh Ahmad sakit dada waktu tu. Sakit dada sungguh. Dan cerita di sini lah kan, Syekh Ahmad dulu isap rokok. Dia isap rokok lama. Sampai umur 18 tahun masih isap rokok lagi. Dia memang kuat isap rokok, mudmin. Memang isap sungguh. Dulu. Lepas dia tinggal, terus dia kata benda yang paling dia benci adalah rokok. Tapi kalau tengok Syekh Ahmad, tak ada muka isap rokok. Wajah-wajah wali ni isap rokok. Tapi dia cerita kat saya, dia memang isap rokok. Dia kata. Dulu kuat betul isap rokok. Dia kata. Tapi lepas dia sakit dada, dia sampai teruk sangat. Kemudian dia tinggal rokok, dan itu benda yang paling dia benci, dan dia paling benci dia tak asap rokok. Paling dia benci sekali.
Tak ada benda yang paling dibenci dengan asap rokok. Lepas tu kalau dalam, saya pernah naik trengko dengan Syekh, naik van tu, kalau ada orang isap rokok, Syekh tak ada segan lah. Kata tu arjuk. Tak. Syekh pula besar, tinggi. Syekh boxing pun ada. Dia jenis belajar jenis tu. Jadi orang pun nak tahu. Dia marah sungguh kalau isap rokok ni. Saya pun terkejut, banyak Syekh isap rokok dulu. Dan fatwa Darul Ifta, rokok ni hukum dia haram. Tapi Syekh Ahmad, Syekh Ali sendiri pegang rokok ni makruh. Tidak haram melainkan kepada bab-bab tertentu saja. Syekh Ali pun ada pandangan dia haram juga lah, tapi pada bab tertentu. Ni kalau suruh isap rokok ni, isap rokok syok pula Orang makruh orangnya. Boleh tak isap rokok, isap rokok. Tu jam lah tu. Yang duk try. Tak ada kerja apa pun. Buang duit. Buang masa, buang duit. Ni Syekh Ahmad cerita kat saya, waktu tu dia sakit dada dia. Sakit dada kerana apa ni? Mungkin sebabkan kerana rokok tu. Lepas tu dia tinggal terus. Jadi apa ni, dah tinggal berpuluh tahun dah. Dan Syekh kata alhamdulillah, tinggal tu tak ada pun nak rasa nak isap rokok balik, tak tinggal terus. Dia kata inqilak tu macam terus buang. Orang Kedah kata kudir. Buang kudir tu hilang terus. So macam tu senang kalau ada orang kena ambil masa, nak kena daripada sekotak turun jadi 15 Lepas tu turun lagi sikit sampai tinggal sebatang sehari apa semua, dia sampailah tinggal. Tak, dia tinggal terus. Ni kira sakan lah. Jadi Syekh Ahmad dia kata waktu dia sakit dada tu dia tak boleh pergi ke kelas. Dia tiap-tiap pagi subuh dia akan pesan dekat kawan dia untuk gerak daripada waktu pagi. Kawan sebelah rumah dia, jiran. Jadi kawan ni tiap-tiap pagi akan call dia lah, miss call dia untuk Syekh bangun. Jadi satu pagi kata Syekh, aku tengok Syekh Ali Jumaah duduk dalam bilik aku, kata dia. Dan aku tahu tu bukan Syekh Ali. Itu syabah dia. Maksudnya ni gambaran Syekh Ali. Mai dekat aku. Dan aku nampak Syekh Ali Jumaah letak tangan dia nak letak kat dada aku. Dia kata dada ni sakit ni, saya kata. Kalau batuk sampai nak rasa terbelah dada ni. Punya sakitnya. Dia tak boleh batuk. Kalau batuk je rasa macam terbuka dada. Ni terbuka ni tulang-tulang dada ni sakit. Sakit sangat, saya kata. Jadi bila nampak Syekh Ali mai tu, dia letak tangan macam tu. Saya pun buka. Sebab tahu kata, ni bukan Syekh Ali pun. Ni surahnya Syekh Ali. Jadi dia angkat tangan macam ni nak bagi Syekh Ali letak tangan dada tu. Tangan tu tembus. Sentuh kat dada ni. Elok sentuh saja. Bunyi jam. Kawan tu telefon. Subuh. Bunyi-bunyi tu hilang surah tadi. Lepas tu Syekh senyap. Saya pun tunggu Syekh nak sambung cerita apa ni. Saya dalam otak saya kata, mungkin lepas tu lega kot tu. Tu Syekh kata kat saya, mesti hang rasa lega kan? Tak lega. Dia kata. Syekh kata tak lega pun. Batuk juga. Cuma sakit dada tak ada lah. Lepas tu kalau batuk tak sakit dada lagi. Syekh kata. Tang lega, batuk tak. Jadi masa tu Syekh dah boleh pergi kerja lah sikit. Masa pergi ke Darul Ifta, jumpa dengan Syekh Ali. Dan Syekh pun cerita kat Syekh Ali. Saya jumpa dengan Maulana Syekh Ali. Syekh pun kat Syekh Ali kata, saya baru ni sakit, kemudian nampak Syekh mai dalam bilik, letak tangan kat dada. Itu Syekh Ali sambung. Syekh Ali kata, kalau tak bunyi telefon tu, batuk pun hilang, Syekh kata. Dia cerita tak habis lagi. Syekh Ali, Syekh Ahmad kata, aku cerita tak habis lagi. Tapi Syekh Ali sambung dah. Saya kata, kalau tak bunyi telefon tu, batuk pun hilang, saya kata. Wah. Wali, nah. Tu kata Syekh Ahmad kata, antara sifat guru yang baik, dia akan pergi lawat anak murid dia. Kalau kata anak murid tadi kalau ada masalah apa, dia akan pergi lawat. Saya ni hak tu tak sampai lagi. Anak murid ada masalah tapi tak pergi nak lawat lagi. Dia ada perasaan nak marah tu ada juga. Anak murid pun lari. Dia anak murid dia pun kadang tu tak boleh nak bagi perhatian sangat, dia buat tak tahu kan, senang. Apa nak main-main, apa tak main sudah. Kalau dia tanya sangat lagi, dia rasa macam dia besar sangat. Tanya dia kata, besar ni, dia rasa syok. Padahal patutnya kalau Tok Guru tanya tu, patutnya kena sedar lah, kenapa sampai Tok Guru tanya ni. Patutnya dia kena berasa hati. Tok Guru nak kena tanya, sampai dia tak pernah tanya pasal Tok Guru. Tak kepelik tu. Patutnya kita yang kena tanya ni, tak tanya apa. Syekh Ali macam tu, sampai pergi lawat anak murid dia dalam keadaan macam tu. Baik, selalu bertanya khabar tidak jemu agar sentiasa atas jalan ilmu.
Jadi kena pastikan anak murid ni sentiasa dalam jalan ilmu. Jadi itu tugasnya guru. Ini disebut oleh Syekh Al-Imam Ibn Badruddin Ibn Jama'ah, an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Maksudnya suruh dia dalam keadaan ilmu selalu. Apa saja dalam keadaan pun tanya, macam mana pengajian, macam mana duduk di masjid ni, balik cuti ni buat apa dah, kelas apa yang dah ikut, ada masa nak pergi mengaji kitab apa, kan duduk saja buat grab ke, kau jual cok pisang ke, cari duit nak pergi masjid balik, kena tanya, kan? Dan jangan ditinggalkan dia daripada ilmu tu, orang panggil ditinggalkan terus. Pokoknya ada juga masa kita dengan ilmu. Didiklah mereka mengikut aturan, jangan diberatkan luar kemampuan. Baik, kalau kita nak berikan kepada para murid dengan pengajian dan sebagainya, maka diberikan mengikut kepada kemampuan murid tersebut. Jangan diberatkan dia dengan tanggungjawab yang tidak mampu dia tanggung. Contohnya, nak suruh anak murid tu hafal ilmu di pondok dan sebagainya, diberatkan dia sampai dia tak mampu nak buat apa tu. Sebab tu guru kena tengok kemampuan murid ni masing-masing. Dan murid juga nanti adalah akhlak dia kena bersungguh-sungguh. Dia tak boleh lah, macam saya sebut tadi pagi petang tadi, bagi alasan, kata kita ni tak ingat kuat, ingatan kita tak apa nak kuat. Dan sebenarnya Allah Ta'ala jadikan otak kita ni dah diasah elok dah. Kalau tak diasah lagi, memang kita akan rasa kita lemah. Jadi sebab tu jangan kita cepat mengalah. Latih otak kita ni dengan ingatan. Asah selalu. Banyakkan zikir, selawat. Maka semua tu akan menyebabkan otak kita ni ataupun fikiran kita akan semakin terang. Sebab tu kena ambil juga. Sebab tu penuntut ilmu tidak boleh tinggal amal. Amal kena berjalan seiring dengan ilmu. Didiklah mereka mengikut aturan, jangan diberatkan luar kemampuan. Baik. Tengok ni. Yang dalam ni banyak lagi ni saya sebut. Cara-cara mengajak ni. Tu kalau tengok balik, ada buku panduan pedoman mengajak tu, cuma ambil tak? Bawah sekali, rak yang kedua. Tu rak kedua tu hujung sekali. Ni buku ni, pedoman mengajar, kaedah dan peraturan pendidikan turas Jawi, Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Ni kitab ni bagus. Sebut habis semua ni. Kaedah mengajar kitab darjah 2 dan darjah 3. Kaedah mengajar menjawab soal darjah 3 dengan darjah 5. Darjah 4. Kaedah mengajar Quran darjah 5 dan darjah 6. Semua ni ada kaedah ni. Sakan ni. Ini disebutlah kaedah-kaedah guru macam mana nak ajar pada muridnya dan tidak memberatkan murid tadi macam mana. Semua ni ada dalam ni. Kena beli kitab ni. Di Akademi Jawi. Beli kitab ni, tengok macam mana orang tua-tua dulu ataupun para ulama kita zaman dulu mendidik umat ini. Macam mana mereka nak buat persediaan mengajar bagi zaman tersebut. Baik. Di dalam ni banyak lagi lah. Disebut oleh Syekh Muhammad Awwamah, Syekh Badruddin Ibn Jama'ah. Banyak lagi, cuma saya ringkaskan sikit-sikit lah dalam ni. Para murid itu wasiat junjungan, jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Kalau saya nak baca dia punya tajuk dia saja yang Syekh Muhammad Syekh Badruddin Ibn Jama'ah sebut. Yang pertama kata dia, an yaqsuda bi ta'limihim wa tahdzibihim wajh Allah. Mengajar dengan ikhlas. Ni yang pertama saya sebut tadi. Yang kedua, an la yamtani'a min ta'limi at-talibi li'adami khulusi niyyatihi. Itu yang kedua yang saya sebut tadi. Yang ketiga, an yuraghibahu fil ilmi wa talabihi fi aktsaril awqat. Maksud siasa pastikan murid tadi sentiasa dalam ilmu. Yang keempat, an yuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi dia suka kepada muridnya dengan apa yang dia suka pada dirinya. Lepas tu ada sebagian pondok, tok guru makan apa, itulah anak murid makan. Jangan tok guru makan sedap, anak murid makan tempe. Apa yang tok guru makan, itu anak murid makan. Kalau hari tu tok guru tak ada makan, anak murid pun tak makan. Kalau tok guru puasa. Dia kena ambil juga ahwal Nabi SAW. Yang Nabi makan sedap, yang tu lah Ashabus Sufah makan. Ashabus Sufah ni orang pondok. Mereka memang
membahagikan, beri masa mereka sepenuhnya untuk ilmu. Mereka buat pondok keliling Masjid Nabawi. Rumah-rumah mereka kecil-kecil je dan tidur dalam masjid je. Ini Ashabus Suffah. Apa yang Nabi makan, dia pun makan. Apa yang Nabi suka, yang tu dia pun suka. Nampak tak? Ini yang saya sebut tadi. Yang bagi an ya'taniya bi masalihit talib. Patutnya bagi seorang guru tadi melihat kepada masalah penuntut ilmu tadi. Wa yu'amilahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi minal hunum. Dan dia menjaga dan juga bermuamalah dengan muridnya, dengan anak, seperti seolah dia bermuamalah dengan anak yang paling dia sayang. Nampak tak? Wal ihsan ilaihi was sabri 'ala al jafa rubbama waqa'a minhu. Kena sabar dengan kekerasan murid dia tersebut. Tok guru kena sabar. Tak apa. Duk sabar ni, kalau tak sabar tendang dah. Dengan anak-anak murid jenis duk lari apa. Tanya khabar tok guru pun tak, apa pun tak kan. Sampai ayah ustaz meninggal pun tak hantar mesej apa. Ada jenis tu. Betul. Dengar dia rasa besar kan. Dah jenis tu. Wa naqsin la yakadu yakhlu al-insanu anhu. Wa su'i adabin fi ba'd al-ahyan wa yabsud uzrahu bihasabil imkan. Kemudian diterima uzur mereka tu dengan sekadar yang dia mampu. Dan kadang-kadang sebab guru ni dia makhluk juga, Allah Ta'ala, dia pun ada marah juga. Sebab tu ada seorang Imam Hulwani, kalau tak silap saya, waktu ketika anak murid dia datang lambat lawat dia pergi ke kampung tu, anak murid tak main lawat. Dah lambat lah, lama dah Tok Guru duduk di situ, baru dia main. Maka dia tanya, kenapa kamu tak main lawat saya hari tu? Dia kata, saya minta maaf sebab saya nak kena khidmat dengan mak saya apa semua sekali. Kata dia, kamu akan direzekikan dengan umur yang panjang kerana khidmat kamu kepada mak, tapi tak diberikan kemanisan dalam ilmu kerana kamu tidak jaga adab dengan aku. Dia bahaya no doa Tok Guru ni. Jadi sungguh. Katanya kepada anak murid ni, Imam Sa'd juga ni, Syekh Kabir, ulama besar dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi apa yang berlaku kepada imam ni, dia diberikan umur panjang tapi tidak tetap dengan majlis. Dia buat majlis, orang main, orang tak main, lepas tu dia pindah pula pergi ke negeri ni, pun disibukkan dengan perkara yang lain kerana doa gurunya yang pernah mendoakan bahawa dia tidak akan mendapat kemanisan ilmu. Hanya kerana bagi guru dia berasa hati. Itu bahaya. Jangan. Lepas tu kita ni, saya ni walaupun berasa hati dengan anak murid, tak ada lagi doa tak baik tu. Doa yang baik-baik. Seriau juga. Walaupun doa kita tak pernah nak mustajab mana pun, tapi seriau jugalah. Takut-takut termustajab waktu tu, baik kita doa bagi dapat velfire ke. Daripada doa dia tengok, kena kat dia. Oh, mustajab waktu tu. Baik doa hak lain. Doa dia bagi tambah ilmu ke apa ke. Lagi baik kan. Daripada doa hak tak baik kat dia, tengok mustajab. Mustajab tak kena hak dia tu. Baik. Ini banyak ada ni waktu ni Syekh Ahmad sebut ni. Akhlaqu hadha, qala Syekhuna Ahmad mamduh mawjudun fi syakhsiyati Syekhina Ali Jum'ah. Ini saya tulis dalam dhabit ni. Ini akhlak ni semua ni tadi ni, sabar dengan murid pun semua ni. Ini ada pada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ada anak murid dia yang menderhakai dia ni, memberat betul. Saya tak mau sebut dah siapa dia tu. Oh, dia ni memang teruk betul dengan Syekh Ali Jum'ah. Dulu Syekh Ali Jum'ah sampai Syekh Isam Anas sebut, kata Syekh Ali, spender dia apa Syekh Ali beli tu. Spender Pak Long tu, Syekh Ali beli kat dia. Tiba-tiba lah ni tak kenal Syekh Ali Jum'ah. Kata kat Syekh Ali, antara orang yang halang majlis Syekh Ali di Masjid Azhar, kata macam-macam ni Pak. Tu bukan orang biasa tu kalau sebut nama kenal kan. Dia jaga. Ni orang yang dulu ni naik motor dengan tulab yang lain duk main kelas Syekh Ali. Mana Syekh Ali yang jaga dia sebab dia miskin, teruk. Syekh Ali yang bagi duit. Bila dah besar sikit, dah jadi ada mansab sikit dalam Azhar apa semua sekali, oh, pangkah Syekh Ali. Potong Syekh Ali Jum'ah. Tak mengaku kata Syekh Ali ni guru dia. Macam tu sekali. Sebab tu anak murid dia pun macam-macam. Yang penting kita serah kepada Allah Ta'ala. Saya selalu doa, ya Allah, bagilah anak-anak murid yang main ni yang reti adab dia, cukup dah. Yang reti adab dia, nanti kalau jadi guru dia balik, dia akan reti macam mana perasaan guru ketika mana anak murid buat yang tak elok pada dia. Kita tak jadi guru, tak bagi dia jadi guru, kita tahu perasaan dia.
saya ni nak kena jaga betul-betul hati untuk guru, masyayikh dan sebagainya. Kena jaga betul-betul. Syekh Ahmad kata dia antara sifat dia paling kurang telefon Syekh Ali. Paling kurang telefon. Bukan kerana dia tak mau telefon Syekh Ali, tapi dia malu dengan Syekh Ali. Takut terganggu Syekh Ali. Kecuali Syekh Ali telefon dia. Dia kata ahwal masing-masing, dia kata ada orang yang dia ajak telefon Syekh nak tanya khabar Syekh apa semua. Ada orang yang dia tak telefon kadang-kadang sebabkan kerana dia malu nak telefon Syekh tadi. Sampai Syekh pula kena tanya dia. Tu kalau Syekh faham dia lah. Kita pula jenis kalau anak murid tak telefon ni basah hati pula dah. Tu jenis tu pula. Anak murid kena telefon. Dan macam tu juga saya dengan Syekh Ahmad. Segan. Dan Syekh Ahmad pun faham. Lepas tu dia bila saya balik, dia kata, hang bila balik Malaysia habis terus no. Lupa habis keling aku ni. Ya, bukan lupa, malu nak telefon. Segan. Syekh Ahmad waktu meninggal ayah saya baru ni, hari meninggal dia telefon. 3 hari lepas tu lagi telefon. Tanya khabar. Macam mana? Kena kuat, dia kata. Kamu anak sulung. Semua sekali. Jadi dia tak ni lah, tak tinggal. Telefon sebenarnya bukan telefon guna messenger. Kalau kita pakai messenger ya. Benda yang paling free tu kita guna. Dia telefon guna handset dia tu, daripada handset tu guna hak nu kredit tu. Bukannya guna messenger. Kalau dia guna messenger pun boleh. Dia tak pernah guna messenger, dia akan guna telefon dia sendiri. Kalau kita macam mana nak telefon Syekh ni? Messenger kan? Free. Dia nak kira hak yang senang terus dapat kat telefon Syekh. Tak kira. Baik. Jadi para murid ini wasiat guru. Baik, saya sambung sikit lagi. Khamis, an yamsaha lahu bi suhulatil ilqa' fi ta'limi. Yasmah, bukan yamsah. Yasmah. Lahu bi suhulatil ilqa' fi ta'limi wa husni talattufi fi tafhimi. Yang kelima, adab guru dengan murid. Ini saya tak sebut dalam ni. Iaitu dia menyampaikan kepada murid tersebut dengan pengajaran yang mudah. Dia faham, tak? Dan kemudian yuharriduhu ala dhabtil fawaid wa hifdzil fawaid. Jadi kalau kata ada fawaid, kena disuruh hafal. Hafal ini penting. Tulis ini penting. Itu pun antara adab guru dengan murid. Kena bagi tahu ini penting. Kadang murid bukan tahu. Dia tak tahu kata tu penting ke tak penting. Lepas tu dia tak tulis. Baik. Dari sini fa in sa'alahu talibu syai'an min dhalika lam yujibhu wa yu'arrifuhu anna dhalika yadurruhu wa la yanfa'uhu wa anna man'ahu iyyahu minhu shafaqatun 'alayhi wa lutfun bihi la bukhlan 'alayhi thumma yuraghibuhu 'inda dhalika fil ijtihadi wat tahsil yata'ahhala dhalika li ghairihi. Antara adab guru juga dengan murid, kalau murid dia tanya satu soalan, yang soalan tersebut tak patut dia tanya lagi pada waktu tersebut, maka guru tadi perlu bagi tambih kepada dia, jangan tanya bukan sampai pada waktu dia lagi. Tak perlu tanya lagi. Nampak tak? Tumpu dulu yang ini. Kerana ta'amul kibar summus sighar. Kerana makanan orang besar boleh jadi racun kepada kanak-kanak kecil. Faham tak? Ta'amul kibar summus sighar. Jadi dia menghalang tadi kerana kasih sayang dia. Jangan tanya lagi. Dan kemudian bagi targhib kepada murid tadi, belajar sungguh-sungguh sampai kamu sampai keahlian untuk kamu faham masalah tadi kamu tanya tu. Itu pun betul. Dengan semua, sebab tu ada benda yang kadang para guru tidak jawab ketika mana ditanya oleh murid mereka. Malah marah pula ketika ditanya. Bukan kerana bakhil, tapi kerana dia sedar ini tak sesuai untuk murid ini. Seperti mana anak kita kalau umur baru 2 tahun, dah minta dah, baru 2 tahun, baru setahun, dah minta dah nak makan Pizza Hut contohnya. Nanti itu bukan makanan dia pada waktu tersebut. Makan lagi makanan yang moe apa semua tu yang mak duk jamu tu. Tidak nak makan Pizza Hut, nak makan KFC, pepok dengan kulit lekat mampu. Lepas tu ta'amul kibar summus sighar. Macam tu juga guru dengan para muridnya. Kena anggap macam tu. Sebab tu guru murabbi ni adalah orang yang mengajarkan para muridnya dengan ilmu yang kecil dengan asas sebelum mengajar yang besar-besar. Sebab tu disebut dalam kitab tafsir Rabbani, disebut kata annahu alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibari. Diajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar. Tu ramai orang kadang dia terlupa yang ini. Dia main mengaji di tempat pengajian, dia ambil ilmu yang kecil-kecil tadi dengan guru, bila dia pergi ke tempat lain dia mengaji kitab besar, dia terlupa yang kecil tu dulu dia ambil dengan siapa. Ini yang jadi biadab dan kemudian tidak ada barakah. Yang keenam, an yahrisa ala ta'limihi wa tafhimi. Maksudnya dia mengambil berat dan juga dia sentiasa tamak untuk nak mengajar dan juga memberikan kefahaman kepada para murid.
dengan cara dia memberikan seluruh juhud dan juga taqribil makna lahu. Juhud dia akan bagi untuk nak bagi murid tadi faham apa yang tidak difahami oleh murid tersebut. Dan kemudian imtihanu syekh li fahmi talabah. Guru mencuba murid tersebut, bagi imtihan. Tanya soalan balik, faham ke tidak faham dengan soalan yang dia pelajari pada hari ini. Itu antaranya. Sebab tu kata ni walidzalika qil. Jadi makna dia kata bitarhil masail anna at-talib rubbama istahya min qawlihi lam afham. Kadang-kadang dia tanya, dia bagi soalan tadi untuk tanya tadi, kerana ada murid yang kadang dia malu nak sebut saya tak faham. Imma li raf'i kulfatil i'adati 'ani syekh, sama ada kemungkinan kerana dia tak mau nak jadi syekh nak kena ulang balik kerana dia sebut tak faham, dia syekh nak kena ulang balik apa yang diajarkan tadi. Au li dhiqil waqti, ataupun kerana waktu dah sempit sangat. Maka dia pun kata tak apalah, fahamlah, kira fahamlah tu. Sekali kalau kata aku tanya lagi, orang bakal marah aku pula, kawan-kawan, orang nak balik kan tanya soalan. Itu pula kan. Di dhiqil waqti. Ada orang tak malu nak tanya, nak abang kata dia tak faham kerana tu. Au hayaan minal hadirin, ataupun dia malu. Dia rasa dia besar. Sebab tu mengaji ni waktu ketika mana kita tak ada apa-apa. Waktu kita dah ada apa-apa kan, nanti orang ada sebut kenal nama kita, nak main kelas waktu tu. Tambah-tambah pula tak faham pula. Oh, lagi dia malu. Orang rasa macam bodoh sangat lagi, orang kata, bodoh banyak erti. Mengajak mata dah. Dah kali malu. Sebab tu Nabi Sayyidina Umar kata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Mengaji sebelum kita ni menjadi pemimpin. Pemimpin umat. Atau pemimpin keluarga sekalipun. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia kahwin dia jadi malas nak mengaji dah. Tidak. Sebab tu kalau dah kahwin pun mampu lagi mengaji, kuat lagi mengaji, maksudnya orang ni dia nau' min awliya'illahi ta'ala juga. Ni pun wali juga ni. Sebab dia kuat mengaji. Ramai orang menjumpa saya, ustaz macam mana nak bagi rajin mengaji ya? Tinggal malah kata dia. Satu ya. Tinggal malah rajin. Lawan bagi rajin malah. Kalau malah tak rajin. Kalau rajin tak malah. Oh macam tu ya. Macam tu. Faham nikah hilang. Oh, rupanya kemalasan menyelubungi dirinya. Nak tanya apa itu ni? Dia nak tanya suruh saya bagi apa? Doa. Nak suruh saya tolong atok jadual. Atok malaikat Jibril tolong atok pun mungkin hang tak ikut pun. Malaikat Jibril turun. Kita buat macam ni, pagi bangkit macam ni. Kalau dia tak mau ikut, tak nak ikut. Kecuali Israel mai. Israel mai pegang tangan itu. Nak bangkit. Baru dia akan bangkit pergi mengaji. Ikutlah kan. Ni. Apa ni, mana tahu tadi? Soalan tu. Au hayaan minal hadin au kay la tata'akhkhar qira'atuhum bisababih. Ataupun kerana dia tak mau kata dia tak faham, takut nanti orang tak boleh nak baca sambungan yang seterusnya pada masalah yang lain disebabkan kerana soalan dia. Ada orang malu sebabkan tu. Walidzalika qil. Sebab tu dikatakan oleh para ulama, la yanbaghi lisyaikh an yaqula lit-talib hal fahimta. Lepas tu tak sepatutnya bagi guru, sebagian ulama kata jangan tanya kepada murid, faham tak? Jangan tanya kat murid tu faham ke tak? Illa idza amina min qawlihi na'am. Kecuali dia yakin anak murid tu akan kata, ya saya faham. Dia tengok dah, dia ni mesti faham ni. Terus dia, faham tak? Dia tak, faham je. Alhamdulillah. Na'am, dia kata. Qabla an yafhama. Fa illam ya'man min kadhib. Dia kata illa idza amina min qawlihi na'am qabla an yafham. Fa illam ya'man min kadhibihi li haya'in aw ghairihi fala yas'alhu an fahmi. Kalau dia tak aman daripada anak murid tu terpaksa berbohong kepada dia, anak murid tu tak faham tapi terpaksa jawab saya faham, maka dia dah berbohong pada waktu tu. Lebih baik jangan tanya. Sebab tu para ulama tak bagi tanya hal fahim tak? Faham? Anak murid kata sebabkan kerana dia malu, sebabkan kerana waktu sempit, sebabkan kerana takut orang maki dia, kawan-kawan pakat duk, "Hei, aku dia ni." Dan kelas dia mesti dia yang tanya, tak ada orang lain tanya. Bengong. Kata bengong padahal soalan tu pun dia pun tak erti pun. Tapi nak marah duk tanya soalan banyak sangat, tak bagi nak tanya. Sebab tu kata para ulama, tok guru jangan tanya ke anak murid, faham? Jangan tanya. Kerana takut anak murid tu terpaksa tipu disebabkan sebab-sebab tadi. Macam tu sekali adab, masya-Allah. Ini ada di universiti ni, ada adab ni. Tak ada. Li'annahu rubbama waqa'a fil kadhibi biqawlihi na'am lima qaddamnahu min al-asbab
bal yatrahu alaihi masaila kama zakarnahu. Bahkan sepatutnya bagi dia tarhul masail. Dia bagi contoh masail, macam mana nak selesai masalah ni. Tengok murid tu faham ke tak? Jangan tanya hal fahimta. Tu jangan. Bagi masail tu tengok dia boleh selesai tak? Boleh selesai, faham. Maka dia tak tipu dah waktu tu. Nak tipu je lah. Kalau kata, tolong selesai masalah. Macam mana masalah ni nak selesai? Tak tahu. Nampak sangat tak faham. Jadi kena syarah lain. Jadi orang lain pun kata, lepas tu jangan tanya lagi kat dia. Kalau dia tak faham, okey. Siapa dia yang faham? Tolong syarah tengok. Faham tak? Tengok, syarah tak betul. Sama naik ya. Tadi duk kata kat orang sangat kan. Dia diam tak faham juga. Jadi sebab tu, yang bagi, للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس كما سيأتي إن شاء الله تعالى بإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم. Sebab tu ni dalam ni disebutkan tentang muzakarah. Penting selepas dars ada muzakarah. Sebab tu di zawiyah nanti itu yang paling utama sekali sebenarnya. Pengajian tu hanya sebahagian kecil saja. Tapi yang lebih penting selepas tu adalah muzakarah dengan apa yang dipelajari. Karena tanpa muzakarah ilmu tak akan hidup. Itu kata ulama, wa'lam bi anna al-ilma bil muzakarati wad darsi wal fikrati wal munazarati. Ada syair, wa'lam bi anna al-ilma bil muzakarati wad darsi wal fikrati wal munazarati. Jadi ketahui bahawa ilmu itu dapat dengan muzakarah, wad dars dengan pengajian, wal fikrah dengan fikir, wal munazarah dan dengan perdebatan. Debat sama pelajar lah. Sebab tu nanti kalau dah sampai peringkat dia, kita kena susun. Kalau di zawiyah dia ada perdebatan ilmu. Perdebatan ilmu contoh bagi satu tajuk kan, bab tertentu sebagian ni, lepas tu bincang dan tajuk nampak macam berdebat lah. Ajak cara nak munazarah macam mana nak tengok betul ke tidak orang ni cakap. Kena ada seperingkat macam tu. Kalau insya-Allah akan jadi talib ilm yang berjaya. Tapi kalau kita duduk sungguh-sungguh, insya-Allah boleh. Akan boleh. Saya terfikir tadi bersama balik dengan apa ni, dengan Ustaz Soleh, dengan guru-guru yang akan jadi guru-guru nanti. Kemungkinan lagi 2 tahun ke selepas ada dah 10 orang tu kita ambil, yang mula tahun depan ni kita akan buka juga untuk orang lain masuk juga. Tapi bukan duduk dengan 10 orang tu lah. 10 orang tu untuk khusus satu yang mengaji dengan saya saja. Yang kalau kata dia nak duduk juga sini tapi boleh balik, dia boleh balik. Tapi balik pun setahun 2 kali je boleh balik. Raya haji, raya puasa. Itu dia boleh balik kan lah. Itu yang boleh balik. Yang tu nak duduk boleh. Kita ambil sekat 30 orang. Itu dia boleh duduk di pondok, boleh mengaji, ada kelas umumi dengan saya, tapi kelas khususi itu yang 10 orang tu je. Yang 30 orang lagi itu akan mengaji kelas lain. Ada guru-guru akan mengajak. Ada silibus kita akan letak. 4 tahun juga. Cuma 4 tahun dia boleh balik lah. Ni 10 orang tak boleh balik terus. 4 tahun tak boleh balik. Tu boleh balik juga, tapi setahun 2 kali je lah. Balik tang raya. Nak balik apa? Raya Cina, bukan dia orang Cina. Raya Hindu, bukan orang Hindu pun. Balik raya haji dengan raya puasa, orang Islam tu lah. Dengan 10 orang tu, kami tak boleh balik pula. Nak kena halau terus. 10 orang tu balik halau terus, tak teruk main lah. Kita rasa kena ambil juga sebab apa ni, kurang-kurangnya sepakat, mungkin ada orang nanti akan ni juga, dia kata kami pun nak duduk juga 10 orang tu saja sampai berapa tahun nanti. Rugilah kami pun nak mengaji juga, tak apa. Mengaji tu, tapi dengan saya pun akan mengaji juga. Cuma kelas yang khusus tu dia akan mengaji dengan guru-guru yang kita lantik. Yang guru ni akan ajak dia nahwu, saraf, semua tu mengaji juga. Cuma lebih daripada kelas umum ya dengan saya. Kelas khusus di sini ni dengan 10 orang tu saja. Baik. Dengan ada muzakarah juga, itu pun 30 orang pun muzakarah juga kita akan buat. Pun mesti muzakarah. Malam-malam mesti muzakarah. Muzakarah ilmu ni kena dihidupkan. Di Azhar tu yang mati. Kalau hidup yang tu insya-Allah. Ruak Jawi, madrasah Ruak Jawi buat dan memang kesan dia besar sebenarnya. Memang orang yang ikut madrasah Ruak Jawi dia pun sendiri mengaku kata benda ni besar sebenarnya kesan dia untuk memahami masail. Tapi sayangnya masa kita jadi sempit kerana ada imtihan. Bila dah masuk imtihan kena cuti 2 bulan. Azhar macam tu. Dia nak masuk periksa je kena cuti 2 bulan. 2 bulan tu kena tumpu untuk periksa pula. Lepas tu periksa tak sama. Kuliah kawan ni periksa macam ni, kuliah kawan ni periksa macam ni pula. Jadi itu yang jadi masail kita, masalah kita. Ya. Kalau di sini tak ada alasan. Kena duduk di sini saja.
Jadi kena mengaji sungguh-sungguh lah. Di sini lagi disebut kata al-thamin an yutaliba at-talabata fi ba'd al-awqat bi i'adati al-mahfuzat. Ini dituntut kepada para penuntut ilmu untuk mengulang balik mahfuzat mereka. Wa yamtahina dhabtahum lima qaddama lahum min al-qawa'id al-muhimmati wal masail al-gharibah. Kemudian dites pula dengan dhabit yang mereka catat. Ini dipanggil lajnah dhabit ni. Waktu ketika muzakarah tu akan ada seorang yang akan cek balik dhabit, tengok balik betul tak dhabit ni. Kadang-kadang ada benda tak perlu dhabit, pergi dhabit. Saya tengok kadang-kadang ada ada orang duk post dalam Facebook kan, gambar inilah dhabit pondok, penuh buku. Penuh buku tu bagi dia kemah gila ni dhabit ni. Sebenarnya itu bukan kebanggaan pun dhabit yang macam tu sebenarnya. Faham tak? Kalau orang yang reti dia tengok ni tak perlu dhabit ni. Dhabit buat apa? Dhabit ni benda yang penting je. Kalau tidak tu dia jadi buku baru. Kalau nak buat yang tu, ambil buku kosong, letak, tulis balik yang dhabit-dhabit kita tu. Dhabit ni hak penting saja. Cuba ambil buku ni. Mana buku? Ada. Allah Maksudnya Muhammad. Buku, cuba tepi sikit je. Tengok. Buku ni, apa lagi tak apa? Mizan Kubra ada? Ada kat rumah? Ada, bawa balik dah semua. Tak ada situ. Dalam Mizan Kubra tu ada, cuba tengok dhabit macam mana, ada seorang syekh ni di Indonesia, kiai ni dia dhabit. Tengok macam mana dia dhabit. Tu ada satu kitab-kitab lama ada macam mana masyayikh kita dhabit. Tuan Guru Haji Hasbullah. Dia qadi Perak dulu. Itu kitab-kitab dia semua tu yang cucu dia bagi hadiah kat saya. Kitab-kitab lama semua tu, tu kitab dia punya. Qadi Perak dulu. Tu anak cucu dia nak bakar tu. Baik tak bakar. Ada kitab Irsyadus Sari, satu jilid je tak ada. Jilid kedua. Hak ni semua ada. Hak tu dah tak ada dah cetakan. Di Mesir pun tak ada dah cetakan tu. Cetakan Amiriyah. Cetakan lama sekali tu. Antara maktabah pertama di Mesir. Tu cetakan tu dah ada. Saya baik dia tak buang. Saya pun satu jilid hilang lah. Tu ada kitab Hasyiah Bajuri, Hasyiah Bujarimi Al-Khatib. Dan tu ada dhabit dia. Tengok macam mana para guru dhabit. Tu bukan dhabit. Dia bukan dhabit semua benda. Dhabit yang penting. Bila kita baca dhabit tu kita tahu, penting. Kita dah ingat faham dah rupanya, macam ni rupanya. Macam dhabit tu yang paling penting sekali. Bukan dhabit ni tulis semua benda. Kecuali pada permulaan. Idza sami'ta faqammish wa idza haddathta fafattish. Permulaan mungkin macam itulah. Jadi kita tak nafilah ada orang yang kadang dia tunjuk dalam Facebook kata ni dhabit pelajar pondok, dia tulis semua benda. Itu mungkin pada permulaan. Bila dia naik peringkat nanti dia akan makin kurang. Kerana tu dah ingat dalam kepala dia. Faham tak? Ada sebahagian pondok saya pergi, guru tadi tak bagi kitab. Contohnya Syekh akan mengajak Fathul Qari. Dia akan main anak murid akan bawa buku kosong dia. Dia tak akan bawa buku. Buku Fathul Qari tak bawa. Dia akan, guru akan tulis dulu kat papan apa dia pengajian kita hari ni, matan dia dan syarah dia. Kemudian anak murid tulis dan kemudian akan tulis dalam dhabit buku dia. Dan jangan bagi hilang buku tu. Ada yang sistem macam tu. Kerana dia nak bagi anak murid tak tertumpu dengan kitab dia, sebab takut duk baca benda lain. Duk baca hak sebelah-sebelah apa semua tu tak payah. Baca hak yang duk mengaji saja cukup. Dan hak tu pun lebih tertumpu sebenarnya. Tapi kita kena ni lah, kena tengok balik sistem dia macam mana. Naknya bagi kitab pun tak ada masalah pun. Boleh dia buat murojaah. Di faman ra'ahu ni. Yang kesembilan, iza salaka at-talibu fi at-tahsil fawqa ma yaqtadihi haluhu an aw tahmiluhu taqatuhu wa qafa asy-syaikhu dajarah aw sahu birrifqi bi nafsihi. Kalau seorang penuntut ilmu tadi dia mengikuti jalan nak mendapatkan sesuatu ilmu tadi melebihi apa yang dia mampu, pada waktu tersebut, maka guru tersebut kena bagi peringatan kepada dia. Sabar, menuntut ilmu jangan kalut, jangan cepat sangat. Kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ikut ta'anni, tarafuq dengan diri kita sendiri. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi kata apa? Innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Maksudnya orang yang nak
meneruskan perjalanan dia dalam musafir tanpa berehat, la ardan qata'a, mungkin tak sampai, wala zahra abqa. Nah, maksudnya di nak mungkin patah balik pun tak, nak sampai pun tak. Dia mati kat tengah-tengah. Ya faham? Sebab apa? Kerana berlebih-lebihan sangat. Jadi kena tenang-tenang saja, kerana itu akan sampai nanti insya-Allah. Jadi kadang kita pada permulaan mungkin mengaji lambat sikit, ada orang dia tak sabar. Dia sikit sangat ni hari ni. Dia tak tahu kata sikit tu nanti akan jadi kesan besar pada hidup dia, kerana dia akan lebih faham, ingat dengan kuat daripada ambil banyak-banyak. Sebab tu dalam pengajian para masyayikh tak akan mengajak satu hari satu lai. Kadang-kadang 2 baris saja. Kemudian disyarah betul-betul sampai faham, kemudian diulang pula berkali-kali. Esok pula 2 baris lagi. Maka secara automatik dia akan boleh ulang balik 2 baris yang sebelumnya. Jadi sekurang-kurangnya pengajian tadi dia akan baca yang membolehkan untuk dia mengulang balik bacaan semalam sebanyak 10 kali. Kalau dibaca banyak tu, sekali baca sampai 5 lai, macam mana nak ulang 10 kali? Tak ulang lah. Itu yang disebut Imam Zarnuji. Imam Zarnuji sebut qawaid itu penting. Kaedah dalam Imam Zarnuji kalau diamalkan betul-betul oleh penuntut ilmu memang akan jadi. Masalah kita tak amal yang tu, kita kalut. Tidak. Kalau diamal betul apa yang disebut tu, teknik pendidikan tu. Teknik pembelajaran. Macam mana nak baca kitab, nak baca satu baris ulang 1000 kali. Tu kalau dibuat betul-betul macam tu, alim. Kita ni masalah mengaji banyak kitab, bila Tok Guru tanya balik tak ingat tak mana tau. Lepas tu masalah tu tak ingat. Maksudnya macam tak mengaji. Lepas tu Syekh Ahmad bila tanya soalan, bila kita tak nak jawab, dia kata, bukan aku jawab dah, beritahu dah sebelum ni. Aku tahu. Tu tak tahu, saya kata. Saya tahu benda tu, tak tahu. Kalau tahu kamu boleh jawab. Saya terlupa. Terlupa sebab tak mengulang. Lepas tu kena muzakarah, kena murajaah selalu dengan ilmu kita. Hatta Syekh Ahmad kalau kata saya mengulang baca sulam dengan dia, mengapai matan. Kalau sikit je. Pun dah kata tak mengapai dah. Dia tentu bukan mengapai, tu main-main dia kata. Mengapai ni tak ada tambah je mengapai dah. Kalamuna tu bukan mengapai. tu cari jalan orang panggil kan. Cari jalan pulang. Dia mengapai ni dia macam ayak. Tu mengapai. Tu betul. Tengok macam pondok-pondok pesantren Indonesia kan. Menyanyi pagi-pagi, baca pagi-pagi alfiah. Boleh sama pula tu. Cuba kalau main seorang tu dia saja ya buat mulut. Tak dengar suara dia seorang ni. Orang akan tahu kata dia tak betul. Dia pun boleh baca sama-sama macam tahap macam tu. Kita kat tempat kita ni tak ada yang macam tu lagi. Macam mana ni? Macam mana nak buat pertandingan hafal alfiah, tanya pula macam mana? Apa syahidnya? Apa syawahid daripada matan yang kamu sebut tadi? Cuba ulang balik. Perang buat keluar. Ustazah boleh keluar baca kitab kuning. Baca Fathul Qaribnya. Saya bila tengok yang mereka buat YouTube, tahu hebat ni. Mereka boleh baca Fathul Qarib apa semua sekali. Bila tengok betul lah senang, memang senang. Dia baca tu baris tu senang je nak bubuh. Tapi bila dia tanya tu, ni i'rabnya apa? Dia kata ini fa'il. Baik, apa syahidnya? Dari mana syahidnya? Dari Imriti. Buat keluar syahidnya. Keluar. Baca Fathul Qarib. Umumnya bukan baca Fathul Qarib je, sampai ke Alfiah baca. Fathul Qarib masuk sampai ke Nahu Sarah tu. Dalam balaghahnya bagaimana? Kalau tanya pula. Hak tanya tu pun boleh tahan lah. Sekali dia pergi tanya, tengok dia pun tak ingat. Budak tu tak ingat, dia pun tak ingat juga. Elok dua-dua sama. Jadi hak tukang tanya tu pun dia pun sakan lah. Depa lama beratus tahun dah macam tu. Sistem tu dah beratus tahun. Kita ni sebab Allah SWT Muhammad, sebab kita tidak ada ketetapan. Pelajar tu duduk macam tu di tempat. Di Indonesia dia ada sekolah, dia macam sekolah pondok ni, pelajar itu kena duduk, kena habiskan dia punya, kalau bahasa dia materi dia punya madah tu kena habiskan dengan silibus yang dia letakkan tu. Kita tempat kita sebahagian pondok tidak ada silibus. Silibus dia tok guru letak, tapi tak jangan tanya bila nak habis. Tu yang payah. Dia kena habis, sistem habis ni kena ada. Mesti kena ada.
Sebagai permulaan. Peringkat permulaan tu mesti kena habis. Macam mana peringkat permulaan kalau tak habis? Tak habis, macam mana budak tu nak tahu kata ni ada perbezaan reti ke tidak reti? Dia yang bila baca yang mungkin tak habis tu waktu peringkat aliyah, hak tu mungkin ada baca untuk ambil manhaj. Sebab dia dah waktu permulaan dah tamam. Permulaan mesti kena habis. Maksudnya sebab tu sini 4 tahun tu mesti kena habis kitab. Dengan faham. Tak boleh tak habis. Tok guru kalau ustaz-ustaz yang mengajar tak habis tu, kita akan habiskan dia. Sepatutnya gitu. Kolam ada 2 biji. Rendam kolam tu, keluar kepala belah tu. Kena habiskan, tak boleh. Kalau tidak, kesian kat para murid. Dia duduk tunggu kita tak habis lagi, dia duduk syok seorang-seorang. Kata dia reti, padahal tak reti pun. Sistem test, sistem ujian, kena ada. Ujian daripada zaman dulu lagi. Masyaikh dah buat ujian Syafawi, ujian daripada dulu lagi ada. Al-Imam Bukhari pun kena uji. Yang hafalan dia. 10 orang mai tanya, seorang buat keluar 10 hadis. 100 hadis. Tu kan ujian tu zaman tu. Itu dah tentukan. Imam Malik tidak berfatwa selagi mana tidak diiktiraf oleh 70 orang ulama, 400 orang ulama, 70 orang ulama iktiraf beliau. Macam mana nak iktiraf kalau tidak diuji? Uji dulu, tanya dulu soalan. Baru dapat ijazah dia. Zaman tu. Tidak. Ada sistem ujian tu, ada. Bukan ujian ni bukan sistem barat. Tak. Sistem Islam. Zaman dulu pun ada, pondok-pondok ada sistem ujian ni. Tapi ditinggalkan, kebelakangan ditinggalkan. Kita kena perjuang dah sistem tu. Kena bagi pondok ni duduk di arus perdana lah. Duduk di arus perdana. Sampai di pondok ni, keluar dari pondok, masuk universiti tu. Baru kemah. Barulah hak yang pensyarah universiti tu, hak tak ada pondok tu, hak tak ngaji pun. Dia pun terseriau juga nak bercakap lebih-lebih pun. Sebab anak murid cerdik pada dia. Anak murid lebih reti nahu pada dia. Hafal alfiah pula. Jadi al-payah. Dia al-payah. Apa nak erti mana? Jadi dia tak boleh nak cong lah anak murid dia. Dia tak. Kenapa dia tak mau sangat bagi jadi pondok ni di arus perdana kan? Kerana kita tidak susun manhaj dengan tepat, dengan baik. Kita tak boleh salahkan, kita kata dah apa ni, mereka tak mau pondok ni ke depan, mereka tak mau kita nanti orang akan nampak pondok ni lebih. Tak, bukan. Kita sendiri yang tak mau berubah. Itu je sebenarnya. Dan kena ingat pondok bukannya bangunan pondok tu. Pondok bukan sebiji pondok boleh bagi pondok. Entah akan dengar nanti orang akan main nanti di Zawiyah ni, orang kata pondok apa ni? Tak ada pondok pun. Ni pondok ni. Obok sudah ini berarti. Masuk dalam kepala hang orang reti kan. Dia ingat pondok tu pondok. Pondok. Itu pondok kata. Pondok tu manhaj. Pondok bukan bangunan. Pondok tu manhaj. Kalau pergi ke Azhar, mana ada pondoknya? Bangunan masjid tu je. Kalau pergi ke Mekah, mana ada pondok? Mekah mengaji dalam Masjidil Haram, pondok ke mana? Dia pondok di bangunan juga. Tu macam mana? Pondok ni manhaj saja. Hak tu nak kena bagi faham. Dan kerana ada lagi yang tak faham. Sungguh. Ada lagi, ada sebahagian yang duk keluar lagi perkataan. Ada orang kawan-kawan kita buka pondok, tapi pondok pun tak ada. Ada ayat tu. Buka pondok pun tak ada kata. Buat bangunan, buat asrama. Tu pondok apa? Oh betul pula no. Duk kira asrama dia kira tak pondok. Tu yang ada yang tanya saya, ni buat pondok tradisional ke dalam bentuk asrama? Ni bodoh ke reti ni? Tanya ni. Tu yang tanya balik. Reti ke tak reti soalan ni? Pondok ni menentang apa? Pondok ni manhaj. Cara pengajaran dalam tu sistemnya tulas. Itulah pondok. Walaupun duduk dalam ekon sekalipun. Ada saya pernah duduk dalam grup pondok. Ni orang tua-tua ni tanya. Bila kata nak buat asrama. Pakat komplain. Kata apa pondok apa macam ni asrama. Ni pula duduk mengaji macam ni. Bukan pondok ni. Tak mengajar sebagai zuhud kepada para penuntut ilmu. Kata tu kita nak kata macam mana tu. Hak tu pun ada pondok kat tu. Hak kata tu. Nak kata bodoh reti. Tapi sikit-sikit lah. Putih. Dia duk kira dengan dia. Yang kita penting tu nak lahirkan hasil dia tadi ni. Berapa ramai pelajar pondok yang keluar-keluar ambil master PhD. Tu. Lagi kali duk marah Wahabi jadi mufti. Lagi kali duk marah ahli majlis fatwa orang yang tak sepatutnya. Dah kita tak ada apa. Cuba kita ambil ayat tu tengok. Takkan dia pun nak tolak. Ni pelajar pondok ada PhD. Dia pun ada doktor. Kalau hampa nak ambil dia pun ni dia ada. Kenapa dia pergi ambil kawan ni? Orang tak ada bahaya, orang tak boleh nak buat nak lawan tak boleh. Orang tak boleh nak kata apa. Kita sendiri yang membina jurang tersebut. Kita sendiri yang buat kelemahan tersebut. Itu yang kita nak kena ubah. Ya.
Kita nak kena usaha. Lepas tu orang-orang yang cerdik ni, dia bila cerdik, dia ada minat dalam bahagian perkara tersebut, dia kena sungguh-sungguh lah masuk dalam bidang ni, duduk mengaji betul-betul, bersedia untuk ditarbiah, bersedia untuk macam ayat nak pergi tamrin tu kan, bersedia untuk dididik sebagai penuntut ilmu, untuk jadi alim nanti pada masa akan datang. Tu sepatutnya dia kena bersedia dengan benda tu, barulah betul. Ni dia sendiri tak bersedia, tapi nak kalut jadi alim macam mana? Dia kena sabar lah. Sampai waktu dia nanti, umur muda lagi, ramai muda lagi. Umur, kalau 19 sampai 25, kalau mengaji 4 tahun, baru 29 habis. Kalau umur dia 19 tahun, baru umur 20 lebih. Nampak tak? Hatta kalau dia tambah lagi pun, duduk lagi 5 tahun lagi pun, tak ada apa pun kekurangan pada dia. Baru umur 30, muda lagi. Kalau dia habis dekat-dekat 19, dia masuk umur 30, dia keluar. Berapa tahun duduk? 10 tahun duduk di pondok. Kan? Muda lagi 30 tu. Ha? Kalau dia keluar lepas tu 20 tahun, umur 40, muda lagi. Umur kenabian keluar. Kecuali keluar tu mati terus, tak kira lah tu nak buat macam mana. Keluar pondok tu, alhamdulillah. Masa alim besar ni. Heart attack depan pintu tu. Mati. Tak ada nak berkhidmat pada umat. Tak apalah, yang penting mati dalam keadaan menuntut ilmu. Dapat pahala. Syahid. Dia tak? Kita nak kena sungguh. Hak cerdik ni kena sungguh. Ni tidak bila dah buka pondok, dah abang kata tak boleh balik 4 tahun apa semua. Tak apa kot. Tak apa, kami main kelas umumi dia. Lepas tu belagak nak mengajar lepas tu. Kalut mengajar. Lepas tu kena komplain, baru nak berasa hati. Tak. Sepatutnya kena betul-betul. Kita yang kena sungguh-sungguh sepatutnya. Tambah hak cerdik ni. Keluar pada sekolah asrama penuh apa semua kali. Hak ni patut jadi tok guru ni. Ni tidak keluar daripada duduk di kampung dah tak ipik dah. Mak tak tahu nak jaga ni, hantar ke tok guru tu. Boleh tak tolong jaga anak saya? Dia tak boleh jaga, hantar kat kita. Lepas tu curi habis semua, pisang-pisang orang kampung curi habis. Lembu orang kampung boleh pergi curi. Ada tak? Lubuk tapah lubak tu, kacau. Dia pergi tambak lembu orang. Lembu orang lain dia pergi tarik. Tak kacau kan? Pokoknya bekas tak ipik. Allahu Akbar. Yang letih tok guru. Tok guru letih. Hak jenis tu hantar. Hak cerdik tak hantar pondok. Dia tak ingat langsung pondok. Hak cerdik ni dia nampak universiti mana nak kena hantar anak dia. Nak kena jadi engineer. Nak kena jadi arkitek. Nak kena jadi apa. Ulama tak ada langsung. Bagi dia ulama ni kalekeh. Padahal ni hak jaga agama ni. Patutnya kita tengok balik sirah ulama dulu. Anak dia cerdik terus masuk bahagian agama. Imam Nawawi. Waktu ketika dilihat waktu kecil. Dia dah nampak dah tanda-tanda apa semua. Ulama kata apa? Suruh dia mengaji. Bawa dia pergi mengaji. Hak tu cara dia. Bukan, ni cerdik cara macam ni. Kalau jadi Ibn Sina elok ni. Masuk tip. Bagi jadi doktor. Tak. Masuk dalam bahagian agama. Tengoklah dia jadi siapa? Jadi Imam Nawawi. Itu sepatutnya. Cerdik nak kena buat ni. Ni tak cerdik pergi bidang lain. Hak tak cerdik lah kali masuk bidang agama ni. Lepas tu mula cembera. Keluar fatwa ni. Mengaji tak habis, hantam dah. Kalut nak jadi penceramah apa semua sekali. Nanti kalut nanti lepas tu. Faham tak? Tu dia. Cara tu. Bila nak habis kitab ni. Ada 3 hari lagi. Memang. Habis kitab ni memang. Sebab tu yang meletak banyak. Baik. Di para murid, wasiat daripada junjungan. Nah, jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Jadi saya sebut tadi apa dia? Iza salah kata tu. Kalau kata Talib tadi bawa mengaji dengan yang tidak mampu bagi dia. Nah. Ni semua ni khawaid. Dalam kitab ni adab alim dengan penuntut ilmu ni Syekh Badruddin Ibnu Jamaah bagi cara mengajar terus dalam ni. Dia macam pedoman ni, macam pedoman mengajar. Nak sebut apa khawaid apa yang perlu sebut, nak kena syarah macam mana, ni sebut sini. Lepas tu saya tak masukkan dalam ni kerana akan jadi panjang. Sebab dia lebih kepada khawaid mengajar. Ada rezeki kita baca kitab ni terus nanti insya-Allah. Nanti tu baik. Adab penuntut ilmu. Hak ni esok kita akan bincang insya-Allah.
Sikit lagi dah, tak habis, nak banyak dah. Banyak apa dah. Sikit lagi dah. Tak. Esok kita akan masuk adab penuntut ilmu. Fi adabil muta'allim. Ini ada 2 bab dalam adab penuntut ilmu ni, iaitu adab penuntut ilmu dengan gurunya dan adab penuntut ilmu dalam majlis gurunya. InsyaAllah esok kita akan bincang perbahasan tersebut secara tuntas. Partner saya duk sebut-sebut tadi tu, hak tu sebagai tambih kepada kita semua ni, yang hadir ni semua orang besar-besar dah. Ada yang dah masuk universiti, ada yang masih lagi duduk di universiti, ada yang dah habis dah universiti. Jadi orang yang nanti akan duduk di sektor, yang duduk di dalam lapangan masyarakat, tu kita kena fikir benda tu sebenarnya. Itu saya lebih optimis untuk buka untuk orang yang dah besar-besar dah. Mudah, kerana masing-masing ada hadaf dah dalam hidup dia. Beza dengan ambil yang budak umur 13 tahun. Umur 13 tahun ni kerana dia disusun lagi oleh mak ayah dia. Dia datang bukan dengan keinginan dia. Tapi kalau yang datang tadi umur dia 19 tahun ke atas tu, 17, 18, 19, 20 ni sampai 25 tu, kalau dia main nak mengaji tu, biasanya dia sendiri yang nak main. Jadi orang yang sendiri dia nak main tu, maka lebih mudah untuk diberikan pengajaran. Tapi waktu tu bukan lagi waktu untuk menghafal. Saya bila sembang dengan Piu Faiz main rumah baru ni, depa nak lantik saya jadi ni, nak minta saya jadi ketua tanfiziah, naam. Tapi saya minta nak istiqarah dulu. Nak istiqarah tak nampak apa. Saya rasa berat lah. Berat sebab saya nak buat pondok. Kalau buat jadi ketua tanfiziah apa semua tu, nanti kerja dia banyak. Nak kena buat mesyuarat lah apa semua. Saya bukan jenis tu. Walaupun dulu orang persatuan pun, tapi kita pun kalau boleh mesyuarat tu, kalau boleh nak 5 minit ni. Mesyuarat kita main, abang kata setuju lah. Setuju semua. Itu ya. Nak bincang-bincang panjang-panjang. Sebab kita dah ikut dah mesyuarat panjang-panjang ni, buat letih lah. Letih kepala. Lepas tu pula mereka duduk jauh, duduk di Kuala Lumpur semua. Kita duduk di sini. Saya pula pondok baru nak buat, zawiyah baru nak buat. Nak ambil anak murid. Nanti kita akan jadi terabai banyak anak murid, nanti akan sibukkan kita. Ya, akhirnya saya pun bahasa sekolah tak ada tanda. Saya tolak lah. Lepas tu dia lantik Dr. Hafiz Sarani. Dr. Hafiz jadi ganti. Lepas saya tolak tu, terus mereka pinang Dr. Hafiz. Lepas tu mereka tunggu saya lah tu. Tunggu seminggu juga. Seminggu tak ada jawapan langsung. Tak ada langsung tanda. Kok lah main Kia Khalil main bak-bak mereka tak ada. Lepas tu masa dia berbincang, saya beritahu nak ambil belajar umur besar-besar ni, dia kata satu je masalah besar-besar ni Ustaz. Dia kata yang pertama kerja fikir nak menikah, yang kedua je nak kerja. Hak ni orang besar-besar ni masalah dia yang tu. Dia kata kami dah buat dah di pondok kami kan? Tapi hak tu masalah paling besar ni. Saya terlupa nak tanya dia balik tak rumah. Balik yang masalah tu. Umur 17 ke atas ni, kalau balik memang masalah. Dia bila balik, sak pun tak apa dah. Dia mula, dia tengok orang tu menikah, dia pun kawan dia menikah dah. Dia pun mula duk bergalak. Kem blekat dia kerja duk bergerak banyak kali dah, dia kata. Londeh kadang-kadang tiba-tiba londeh, dia kata. Itu banyak alasan. Lepas tu kerja nak kerja. Dia tengok kawan-kawan ada duit semua kali. Itu sebab dia balik. Lepas tu saya fikir tak bagi balik. Tak bagi balik tu nak kena kuat betul. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia nak kena sokongan daripada semua. Murid pun kena kuat, guru pun kena kuat juga. Ni saya buat daurah ni pun tak ada dah. Tenganga mulut-mulut. Ni daurah ni macam ni je. Pagi, petang sikit, lepas tu malam. Ni waktu malam ni, habis pukul 11 malam ni. Tu pun tenganga dah. Nanti nak buat pondok je, saya duk cerita tu, pagi lepas subuh baca ni, lepas tu lagi pukul 8 sampai pukul 12 baca kitab ni pula 2 kali, lepas tu pula asap lagi pula baca kitab, bagi mati kat tepi surau tu ya. Lepas tu keluar pula malam tu pergi mengajak pula di masjid, di mana-mana buat kuliah. Tu kena ada juga kan. Sebab tok guru pun bukan duk makan pasiak. Keluar tu beda orang nak kenal, lagi orang ni bukan boleh. Dia kata tok guru tak main langsung kat tempat kami ni. Itu sebab dia tak mengaji kita ni. Kan? Jadi kita nak pergi mengajak kita ni kat luar pula. Bagi orang lain pun reti juga adab dia tu. Kena pergi jugalah kat masyarakat awam ni. Pergi malam pula nak kena balik tengok muzakarah pula. Lagi anak murid buat masalah pula dah ni, kacau nak dara orang di kampung apa semua kali. Kira ni 10 orang nampak je wali pun. Wali langkain ni. Nak tengok nak ada orang berkenan, pergi main Jumaat tengok orang ni berkenan pakai duk main Minang apa tu. Kacau kita. Pening kepala tok guru.
tu hak yang anak murid, guru-guru ni tak kira lagi. Bini dia sakit, komplain duit gaji tak banyak, semua dia ingat kerja di sini, duduk di Zawiyah ni gaji mesti sama dengan pensyarah universiti 6,000. Lepas tu mak ayah pula balik kampung duduk komplain, kata takkan Ustaz Nazrul bagi banyak tu ya. Baik jadi cikgu. Kan keluar Azhar dapat CJ tak gitu lelaki. Ya. Sakit. Takkan pakai kancil. Kau pakai Honda. Kan? Pakailah Toyota. Kancil. Apa barang. Adik-adik-beradik pakai duk kata apa semua. Jadi tekanan semua tu. Lepas tu dah kali mai ke siapa? Mai ke Tok Guru ni lah. Tak ada. Tujai. Mati awal. Sebab tu kalau orang ni dia kuat betul, jangan, kalau tak kuat betul suruh buka pondok daripada awal lagi. Mengajak je kat masjid, senang. Pergi mengajak di masjid-masjid. Kan? Senang je pergi, pagi tak ada apa, petang. Pergi mengajak masjid, lepas tu balik. Alhamdulillah. Lega. Lepas tu jamu makan. Mati kencing manis. Cepat. Kencing manis, darah tinggi. Itulah. Untuk semua masjid kerja duk jamu. Tu insyaAllah orang sayang semua. Dan kita tak ada fikir apa. Fikir kita malam tu nak mengajak apa kan? Tu kalau mengajak lah, kalau jenis ceramah lagi ya, syok. Nak ceramah apa malam ni? Dengar habis ceramah orang lain, dengar ceramah kawan tu ambil sikit, dengar ceramah kawan ni ambil sikit, dengar semua ustaz sembahyang kamu ambil sikit, dengar ceramah ambil sikit-sikit itu ya. Lebih kurang setengah jam, lepas ni norma baru pula, lagi kena cepat. Lagi dia goreng awal, lagi dia dapat cepat sikit, dia punya sampul, lari balik. Kan? Habis selesai, tak ada fikir apa dah. Tak ada fikir nak bayar gaji kat siapa, tak ada fikir anak murid nanti bakal nak komplain, anak murid nak lari ke apa semua, tak ada fikir apa. Duduk dengan keluarga, anak bini. Sebab tu hak ni yang paling kuat lagi nak kena jaga pada orang yang duduk dekat dengan kita apa semua tu, hak tu nak kena dia bagi sokongan betul. Kalau dia tak bagi sokongan kat kita, letih kita. Anak-anak nanti akan, ni anak dah mula dah. Muhammad Abu Nur pun pernah sebut, kata Walid ni, awak rindu kat Walid ni, awak tak ada kat rumah selalu. Sebut dah, bakal mesej tak macam tu. Lain sini lain, suasana dah lain. Lepas tu nak buat benda ni, kita kena sama-sama, kena kuat sama-sama. Kuat sama-sama, insya-Allah berjaya. Kita nak tengok pondok ni di arus perdana kan, tinggi martabat pengajian turas ni. Hak tu kita nak. Hak tu nanti akan jadi Perdana Menteri, depa ni akan jadi menteri-menteri, depa ni akan jadi orang yang besar dalam majlis agama betul lah ni. Orang yang ni barulah betul. Amin. Ya. Boleh lah. Cara sembang tu macam nak tawan negara. Cara tu lah. Nampak jangan dengar pun asal macam Ustaz buka Zawiyah esok Ustaz. Esok teruslah buka. Cara tu. Orang panggil campaign lah. Ni management lah orang panggil ni. Marketing. Tak ada marketing apa. Siapa nak main mengaji, nanti main mengaji. Kita nak tengok nanti tu waktu hasil dia nanti. Hasil yang kita nak yang paling berkesan kali tu lah. Kena sabar. Betul Tok Guru sebut tu, istiqamah dan sabar. Saya nak buat tema besar tu, nak tulis istiqamah, sabar. Dua Tok Guru jilah pesan. Kalau kuliah Islam dulu ada fastaqim kama umir, tulis depan. So kuliah Islam masuk dewan tu fastaqim kama umir. Nanti kat sini masuk istiqamah, sabar. Lebih kurang macam ni, cekal, tabah dan cekap macam polis punya tu. Apa dia? Cekap dan apa? Cekap dan tangkas apa? Cepat dan betul. Dua cepat dan betul. Macam tu lah kita masuk tu. Ni tema depa lah. Kita masuk sini istiqamah dan sabar. Istiqamah 4 tahun, sabar. Jangan kalau sabar kena marah, sabar kena tendang untuk guru. Sabar kena maki, sabar mana? Tahan maki, tahan cacian. Tu yang boleh masuk pondok. Boleh duduk zawiyah. Maksudnya. Boleh lah. InsyaAllah. Cara dah. Takbir. Kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil